Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Diharapkan pelajar semua sihat walafiat bersama keluarga. Okey, pelajar semua boleh dengar suara saya? Jelas tak suara saya? Jelas cikgu. Okey, jelas Okey, alright. Jelas. Okey, terima kasih. Okey, jadi pelajar tak lama lagi akan naik ke sekolah dah secara bergilir. Di Negeri Johor terutamanya pada mulai pada 8 November selepas Deepawali dan juga untuk negeri-negeri fasa 4 yang berikutnya lah. Okey, jadi pelajar depan saya ni pelajar gunakan modul. Okey, setakat ni topik-topik yang kita dah belajar sampai minggu lepas. Topik apa yang kita dah belajar pelajar? Ingat lagi tak topik apa kita dah belajar? Sampai mana? Minggu lepas? Cuba tengok. Sampai mana? Ya, okey. Kita dah singgah sampai ledger. Ledger dah cuba buat tak ledger? Okey tak? Dah cikgu. Dah, okey. Dapat jawapan? Dapat. Dapat. Alhamdulillah. Okey. Nanti yang mana yang dapat tu boleh share tak jawapan? Print screen, masukkan dalam grup. Muka surat 31 dan 32. Boleh tak? Sebab kita tak bincang. Jadi pelajar-pelajar yang tak tahu nanti, tak dapat jawapan, nanti boleh tanya cikgu. Okay? Alright. Jadi pelajar hari ni kita teruskan. Okay, teruskan. Pelajar boleh keluarkan modul seperti biasa. Okay, hari ni kita nak belajar apa? Hari ni kita nak tengok ledger dah habis. Seterusnya dalam topik ledger juga iaitu akaun kawalan. Akaun kawalan akan keluar dalam topik yang khas. Jadi pelajar cikgu share screen. Di sini cikgu share screen. Jadi pelajar kita sepantas lalu. Pelajar exam bila? Bulan ni ke bulan depan? Bulan depan ada exam tak? Bulan depan semua exam Bulan depan. Okey, bulan depan exam. Okey, pelajar nak tuition sampai bulan ni saja ke bulan depan pun nak? Bulan depan pun nak. Boleh tak? Sampai bulan depan boleh tak? Semua bulan depan. Okey? Cikgu tak buat bersemuka ke? Bersemuka saya buat tapi selepas keadaan reda lah. Boleh tak? Keadaan dah reda, nanti kita tengok lepas ni kalau tak ada memang saya cut on lah. Okey, untuk form 4 tak adalah. Form 4 saya tak buat bersemuka dulu. Pelajar yang di sekitar Johor Bahru untuk tahun ni cikgu tak buat bersemuka. Kalau nak form 5 cikgu buat. Form 5 saja cikgu buat. Okey, sebab kita pun dah nak habis dah ni. Alright. Dekat sini ada tak pelajar daripada Johor Bahru ni? Ada tak? Ada cikgu. Ada ada. Okey, alright. Okey, tak apalah untuk tahun ni kita gunakan online saja. Tahun depan form 5 insya-Allah dah reda semua. Jangan harap ada variant baru lagi ke, kita takut tahun depan kita akan mula form 5 dengan kelas bersemuka. Online cikgu tetapkan online. Jadi cikgu akan buat dua-dua lah, hybrid dengan online. Okey, alright. Jadi pelajar cikgu dah share screen. Jadi pelajar-pelajar boleh lihat di situ. Okey, bagi pelajar yang gunakan komputer macam biasa, pin gambar cikgu yang ada di sebelah kanan bawah tu. Manakala pelajar yang pakai handphone mungkin boleh pakai pin screen yang cikgu share. Okey, dah ready belum? Dah. Okey, kalau dah ready, pelajar-pelajar cuba buka nota dekat belakang akaun kawalan. Nota akaun kawalan, cuba. Sekejap ada pelajar mesin ni. Okey, sekejap kawalan. Okey, ini akaun kawalan. Jadi pelajar boleh nampak akaun kawalan, cikgu tunjukkan. Okey, jadi pelajar sama je akaun kawalan modul 5 dalam topik ledger juga. Apa tu akaun kawalan? Ringkasan dia ialah akaun ABT, juga dikenali sebagai ledger jualan. Ledger jualan juga dikenali sebagai akaun kawalan belum terima. Manakala akaun kawalan belum bayar ataupun akaun ABB dikenali juga sebagai apa? Ledger belian. Jadi pelajar kena tahu. Kadang-kadang disuruh sediakan ledger jualan. Ledger jualan tu ialah akaun kawalan belum terima. Ledger belian itu adalah apa? Akaun kawalan belum bayar. Alright? Okey, sebelum tu pelajar dah tahu dah. Sekali lalu lah soalan cepuk emas. Pelajar ABT. Sebut ABT. Siapa tu ABT? Sekali lalu. Pelanggan. Ya, pelanggan yang apa?
Berhutang. Ya, betul. Pelanggan yang berhutang. Pelanggan yang bayar cash dia bukan ABT. ABT adalah pelanggan yang berhutang. Jadi dia kategori apa? Asset ke liability? ABT? Aset. Asset. Bagus. ABB. Manakala ABB pula, siapa tu ABB? Pembekal yang kita hutang. Ya, pembekal yang memberi hutang kepada kita. Betul kita berhutang dengan ABB. Kita berhutang dengan pembekal. Jadi pembekal itu dipanggil ABB. ABB kategori sebagai asset ke liability? Liability. Bagus. Okey, sekali lalu. Bagus. Okey. Berikut lain menghitung jualan, apa tujuan akaun kawalan ialah menghitung jualan dengan belian kredit. Berikutnya apa lagi tujuan akaun kawalan? Untuk menyemak ketepatan catatan. Kita nak semak catatan kita tepat atau tidak. Dan berikutnya untuk mengimbangi ledger arm. Ledger arm ini adalah akaun kawalan ini adalah ledger arm. Adalah ledger arm. Okey, berikutnya. Akaun kawalan. Yang seperti yang cikgu sebut tadi, sebut je akaun kawalan, mesti nak cari dua. Yang pertama mesti cari apa ni? Baki ABT. Berapa banyak yang kita hutang ABT masih ada. Ni yang pertama. Kedua, nak cari apa? Jualan kredit. Sama jualan kredit. Berapa banyak jualan yang telah kita jual secara kredit. Okey, manakala kawalan belum bayar, cerita yang sama. Dua fungsi juga. Kalau tadi ialah jumlah ABT. Sekarang berapa pula jumlah kita hutang kepada ABB. Kita kena tahu. Okey, yang kedua ialah apa? Ialah belian kredit. Berapa banyak belian kredit yang telah kita buat dengan ABB. Boleh punya? Setiap akaun kawalan mesti ada dua ni. Dan dua ni kena cari salah satu. Kadang-kadang macam mana salah satu? Biasanya kalau dia suruh cari akaun jumlah baki ABT, pelajar, dia jualan kredit dia dah bagi. Kalau dia suruh cari jualan kredit, jumlah baki ABT dia dah bagi. Dia akan bagi salah satu. Dia tak suruh cari dua-dua. Salah satu dia akan bagi. Dan kita kena cari salah satu saja. Okey, sama juga dengan kawalan membayar. Okey, seterusnya pelajar, cikgu detailkan sikit pelajar. Okey, kenapa butiran dia banyak? Memang banyak. Banyak pelajar sebab soalan ni kalau keluar dia khas akaun kawalan saja. Dia tak campur-campur dengan ledger ke dengan sama, dia tak campur. Dia sebut akaun kawalan je. Okey, kawalan belum terima. ABT itu adalah aset. Aset tu rumah dia debit. Jadi pelajar kena tahu rumah dia dekat mana? Rumah dia dekat sebelah debit. Cikgu lukiskan rumah biar ingat lagi. Rumah debit. Apa maksud debit? Debit ni adalah menambahkan rumah dia. Maksudnya apa? Hutang ABT bertambah letak debit, hutang ABT berkurang letak kredit. Konsep je pelajar kena ingat. Pelajar kadang-kadang nak ingat semua butiran, pelajar tak boleh. Jadi pelajar kena ingat, pelajar butiran-butiran ni menambahkan hutang ke mengurangkan hutang ABT. Jadi kita tahu. Okey pelajar, baki awal. Baki awal pelajar, kita letak di sebelah debit. Baki awal. Kalau baki awal senang. Kalau dia kata debit, debit lah dia. Kalau dia kata kredit, kredit lah dia. Ikut saja. Tapi kalau dia tak sebut debit atau kredit, letak saja. Rumah dia mesti di sebelah debit. Okey, faham tak pelajar saya sebut? Faham tak cikgu sebut? Kalau dia kata dia dah tulis debit atau kredit baki awal, pelajar ikut saja. Debit, debit. Kredit letak kredit. Ikut saja. Tapi kalau dia tak nyatakan debit atau kredit, masukkan di debit. Kenapa? Sebab rumah dia adalah debit. Boleh? Okey, apa lagi yang menambah hutang? Okey. Yang ini tak perlu ikut susunan. Dalam sini, yang penting baki BB mesti paling atas. Baki HB mesti paling bawah. Antara ni, pelajar boleh letak mana-mana. Tak kisah. Jualan, pelajar letak nombor 2 pun boleh. Tak ada masalah. Tak disu. Okey? Alright. Okey, sama juga ini. Yang lain-lain ni, pelajar nak letak mana-mana. Nak tukar tempat, hutang lapuk nak letak atas. Boleh? Tak ada masalah. Tak perlu ikut susunan. Jumpa yang mana masuk dulu, masuk dulu. Yang penting, baki awal mesti paling atas, baki akhir paling bawah. Mana-mana akaun sama macam tu. Okey, jadi jelas. Okey, yang pertama, debit. Pelajar, apa yang debit? Kita tengok cek tak laku. Pelajar, cek tak laku ni customer kita tipu kita. Dia bagi kita cek tipu. Itu bahasa yang paling senang ingat lah. Dia bagi kita cek tak laku ni pelajar. Cek tipu. Jadi hutang dia akan bertambah. Bila dia dah tipu kita, sebelum ni kita beri diskaun, kita batalkan balik diskaun. Tapi tak boleh tulis diskaun diberi, dibatalkan. Salah. Dibatalkan mesti dalam kurungan. Kalau tak nak tulis dibatalkan pun boleh. Asal yang penting debit itu ialah dibatalkan. Right? Jadi pelajar kena tahu. Okey. Faedah kita dia lambat bayar, kita kenakan dia interest. Interest tu dia kena bayar. Faedah. Okey. Angkutan keluar. Angkutan keluar ni pengangkutan. Ada pengangkutan pelajar kita hantar barang pada dia. Pelajar kita tak sediakan perkhidmatan percuma. Jadi dia kena bayar. Jadi angkutan tu belanja pengangkutan. Bayar duit lori ke apa dan sebagainya. Pengangkutan. Okey. Dan last sekali yang kita kena cari apa? Kita kena cari jualan. Jualan kena cari. Kalau dia dah bagi, kita akan cari baki. Salah satu. Okey. Selesai. Okey. Apa pula yang kredit? Kredit pula yang mengurangkan hutang. Apa yang mengurangkan hutang? Ini. ABT bayar. Berapa banyak yang kita terima daripada ABT. ABT kalau dia bayar dengan cek, tulis bank. Kalau bayar dengan tunai, tulis tunai. Itu saja.
Okey, apa lagi yang mengurangkan? Diskaun diberi. Bukan diskaun diberi batalkan. Jangan confuse. Diskaun diberi dibatalkan menambahkan hutang letak debit. Diskaun diberi saja letak kredit. Okey. Pulangan jualan. Customer pulang barang. Barang rosak. Jadi hutang dia akan berkurang. Okey, apa lagi? Hutang lapuk. Hutang lapuk ni mungkin salah seorang daripada customer kita telah meninggal dunia. Contoh, ABT kita ada 10 orang. Seorang dah meninggal dunia. Automatik lah tinggal 9. Jadi hutang lapuk yang tadi yang telah meninggal dunia seorang ni dianggap sebagai hutang lapuk. Pelajar, jadi dia akan mengurangkan ABT. Dan berikutnya kontra. Kontras. Kontra ni apa perkataan kontra? Pindah. Sebut je perkataan pindah, itu kontra. Senang je. Kontra mesti pindah. Pelajar, contoh pelajar, pindah ni nak ingat macam ni. Cikgu pindah macam ni nak ingat dekat kredit. Senang je pindah. Pelajar, kita contoh kita ada ahli kita, ahli keluarga kita ada 5 orang. Contohlah, ada adik kita seorang dah kahwin, dah pindah rumah. Jadi dah pindah rumah, dah tak ada. Jadi tinggal berapa orang? 4 orang. Jadi pindahan itu mengurangkan. Boleh belajar? Okey. Di sini nak cari apa sebenarnya? Seperti yang cikgu cakap awal tadi, mesti cari jualan atau baki akhir. Nak cari berapa banyak, berapa jumlah jualan kredit, ini dia nak cari. Okey, berapa banyak jumlah jualan kredit, ini dia, baki akhir. Salah satu mesti cari. Dia tak suruh cari dua-dua, cari salah satu. Dan salah satu daripada ini dia akan beri. Dia akan beri. Kalau dia dah bagi jualan, cari baki akhir. Kalau dia dah bagi baki akhir, cari jualan. Itu je konsep dia. Okey, alright. Jadi pelajar kena tahu beberapa perkara kat sini. Okey, kenapa baki kredit, baki ABT berbaki kredit? Okey, kenapa ABT baki BB kredit pula? Kan rumah ada debit. Okey pelajar. Pulangan barang oleh ABT telah setelah hutang dijelaskan. Okey. Hutang customer tu dah habis. Hutang customer tu dah habis. Tiba-tiba pelajar, dia dah bayar habis dah. Hutang ni contohlah saya ambil Ali. Ali hutang dia dengan saya 1,000. Ali ada liability. Okey, Ali ada liability. Sekarang pelajar Ali dah bayar hutang semua dah. Habis selesai. Tapi disebabkan barang yang kita beli, kita jual dengan Ali, barangnya ada warranty. Ada warranty 5 tahun. Okey pelajar, mungkin Ali guna dalam masa tak sampai setahun, pelajar, barangnya rosak. Hutang dia dah habis bayar. Jadi dia pulang barang. Bila dia pulang barang, pulangan jualan pelajar, saya nak tolak hutang dia, tapi hutang dia dah tak ada hutang. Jadi apa maksudnya? Saya yang berhutang dengan dia. Bila saya berhutang dengan dia, jadi baki bibi dia akan jadi sini. Di kredit. Jadi pelajar kena tahu. Itu konsep dia. Dan ABT menerima diskaun selepas hutang selesai. Contohlah pelajar, ada diskaun. Tapi kita terlupa tolak. Jadi pelajar, hutang dia dah habis. Dah habis dah hutang dia. Dia dah tak ada hutang dengan kita. Jadi pelajar, kita pula yang berhutang dengan dia. Lepas tu baki bibi dia sebelah kredit. Itu kena maklum. Okey, berikutnya pelajar kena hati-hati yang berikutnya. Pengganggu kat sini, jualan tunai tak masuk, jualan kredit masuk. Hutang lapuk masuk, hutang lapuk terpulih tak masuk. Hutang lapuk terpulih tak masuk. Jadi kena hati-hati. Sekejap. Tak mic dia punya. Sekejap. Pairing. Okey, alright. Boleh tak dengar suara saya tak? Pelajar? Okey, dengar Okey, minta maaf. Tadi boleh dengar juga Tadi pun dengar juga Sebenarnya mic saya tu. Dengar cikgu. Okey, alright. Okey, alright. Kalau dengar bagus. Okey, sekejap Okey, seterusnya. Peruntukan hutang ragu tak masuk. Okey, pelajar. Kenapa pelajar sebelum ni pelajar dah belajar dah peruntukan hutang ragu. Pelajar sekali lalu pelajar. Soalan cepu emas ni pelajar. Peruntukan hutang ragu. Apa formula peruntukan hutang ragu? Sekali lalu. Apa peruntukan hutang ragu? Peratus darab ABT. Ya, betul. Peratus kali ABT. ABT kali peratus. Betul. Jadi pelajar ABT kali peratus. Jadi ABT tu pelajar ingat, ABT mesti ada kaitan dengan akaun kawalan belum terima. Tu jadikan hati. Peruntukan hutang ragu tak masuk. Tak masuk. Dia selalu ada dalam soalan tapi pengganggu. Jadi kena hati. Okey, ini semua pengganggu. Okey, dan konsep terakhir adalah baki akhir, konsep dia terbalik. Apa terbalik? Kalau baki akhir dia kata kredit, kredit akan letak di sebelah debit. Kena ingat. Kalau dia kata kredit, akan letak di sebelah debit. Terbalik. Okay, kalau dia kata baki akhir adalah debit, dia akan letak di sebelah kredit. Belajar guna konsep terbalik. Kenapa? Yang disebutkan tu sebenarnya ialah baki dekat sini. Kalau dia kata debit kat sini. Tapi bila kita letak baki akhir, dia akan letak di sebelah kredit. Jadi pelajar kena tahu. Ingat baki akhir, konsep dia terbalik. Baki awal, macam biasa. Okey, habis. Okey, sekarang ni akaun kawalan belum bayar, nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Tolong respon sikit, ada nak tanya tak? Akaun kawalan belum terima ni, ada nak tanya tak? Butiran-butiran dia yang mana tak faham? Ada tak?
Respon sikit. Depan saya ni. Tak ada. Tak ada. Cikgu boleh teruskan Okey, berikutnya. Akaun kawalan belum bayar. Kawalan belum bayar adalah ABB. Sebut je ABB. ABB adalah liability. Liability rumah dekat mana? Kredit. Mesti kredit. Jadi rumah dia adalah di sebelah kredit. Apa maksud rumah ada kredit? Kredit ini adalah maksudnya menambahkan hutang ABB. Menambahkan hutang kita kepada ABB. Bukan ABB yang berhutang kita minta maaf. Kita berhutang ABB. Okey, betul. Jadi konsep dia sama macam tadi. Baki BB letak sebelah kredit. Tapi kalau baki awal dia sebut debit masuk debit, kredit masuk kredit. Kalau dia tak sebut apa-apa, letak dia sebelah kredit. Okey, kredit ialah menambahkan hutang. Apa dia? Kita lambat bayar. Pembekal ABB kenakan kita interest. Faedah. Jadi faedah akan letak sini. Jadi dua-dua ada Jadi pelajar jangan lupa dekat ABT pun ada faedah. Jadi macam mana pelajar nak ambil answer? Dia akan sebut faedah dikenakan oleh ABB masuk kawalan belum bayar. Kalau faedah dikenakan ke atas ABT, ABT akan masuk dalam kawalan belum tiba. Itu je beza dia. Okey, angkutan masuk. Angkutan masuk tu apa? Masa kita beli barang, duit transport kita kena bayar. Masuk, barang tu masuk ke kedai kita. Lepas tu dipanggil masuk. Kalau kita hantar barang pada customer, barang tu keluar daripada kedai kita. Sebab tu dipanggil angkutan keluar. Angkutan keluar berkaitan dengan siapa? Pelanggan. Jadi kena tahu. Alright, dua-dua tempat menambahkan hutang. Angkutan masuk, angkutan keluar. Jangan lupa. Okey, dan berikutnya ialah belian kredit. Belian kredit mesti masuk sini. Kita perlu cari. Kalau dia dah bagi baki akhir, kena cari bagi belian. Kalau dah bagi belian, kena cari baki akhir. Salah satu. Dan berikutnya debit. Apa debit? Okey, ini yang kita telah jelas. Debit ni yang mengurangkan hutang kita. Kalau kita dah bayar gunakan cek, tulis bank. Bayar dengan tunai, tunai. Kalau tak sebut tunai ke cek, cikgu tak sebut tunai cek. Nak bayar gunakan apa? Gunakan bank saja. Sebab apa? Peniaga memang siasa gunakan bank. Okey. Diskaun diterima. Pulangan belian atau pulangan keluar. Kontra. Sama cerita yang tadi. Sama pelajar. Okey. Dan last kali dekat sini nak cari apa? Dua perkara. Jangan lupa. Belian atau belian kredit atau baki akhir. Belian itu belian kredit. Jangan tulis belian kredit. Tulis belian saja. Sudah cukup. Alright. Selesai. Okey. Jadi pelajar. Berikutnya. Kenapa ABB sebelah debit? ABB patutnya kredit. Kenapa debit? Sebab pulangan barang telah hutang jelas. Hutang kita dah habis. Lepas tu kita pulangkan barang. Bila barang kita akan mengurangkan hutang kita lah. Tapi kita dah tak ada hutang, macam mana nak kurangkan? Jadi pelajar dia pula yang berhutang dengan kita. Sama konsep. Menerima diskaun selepas hutang selesai. Sama maksud dia tadi. Okey, hati-hati dengan pengganggu. Okey, pengganggu sini sikit je. Ingat, kalau diskaun dibatalkan tak ada. Diskaun diterima dibatalkan tak ada. Kalau sebut cek tak laku tak ada. Belajar. Kenapa belajar? Kalau cek tak laku tak ada kat sini. Kenapa cek tak laku tak ada dekat sini? Cikgu nak tanya. Sekali lalu, belajar. Sebab cek tu yang kita yang bagi. Sebab kalau ada cek tak laku, kita yang bagi. Kalau ada cek tak laku dekat sini, maksudnya apa? Kita yang bagi. Kita tak boleh bagi cek tak laku. Kenapa pelajar? Kenapa? Kenapa kita tak boleh bagi cek tak laku? Customer boleh. Kenapa kita tak boleh bagi? Kenapa? Tadi cikgu cakap cek tak laku tu cek apa yang paling senang nak ingat? Cek apa tu? Cek tipu. Cek tipu. Belajar. Kalau kita belajar keluarkan cek tak laku, kita yang tipu customer. Sebab tu belajar cek tak laku tak boleh berada dekat ABB. Kenapa? Sebab kita peniaga baik. Kita peniaga baik. Kita ditipu tak apa. Tapi kita jangan tipu orang. Sebab apa? Dalam SPM kita jadi apa? Peniaga yang baik. Tapi dekat luar sama je duduk penipu. Okey, faham tak ni? Faham tak apa yang cikgu bagi contoh ni? Belajar? Faham tak? Jadi kena jelas cek tak laku tak boleh kita keluarkan sebab kita peniaga yang baik. Kalau sebut cek tak laku, siapa yang bagi? Ialah customer yang bagi kepada kita. Alright? Jadi melibatkan ABT saja. Okey, selesai. Kat sini pelajar baki akhir konsep dia terbalik. Kalau dia kata debit masuk kredit, kredit masuk debit. Okey, selesai. Okey, ada apa-apa nak tanya kat sini? Boleh kita buat? Okey, siapa-siapa yang tak hafal formula boleh formula, tapi tak apa, dalam pecutan ni cikgu dah bantu jawapan. Jadi pelajar tengok satu per satu. Okey, cikgu teruskan. Ada persoalan nak tanya sebelum kita buat latihan terus? Ada tak ada? Okey, tak ada kita terus. Okey pelajar. Bila sebut akaun kawalan ni ada dua bentuk. Satu bentuk ayat seperti yang cikgu bagi ni. Bentuk-bentuk ayat ni. Muka surat berapa? Muka surat 33. Okey, satu soalan lagi pelajar dia bentuk dalam buku catatan pertama. Dia bagi bentuk dalam jurnal am, dia bagi bentuk jurnal khas, dia bagi bentuk buku tunai. Dua bentuk soalan ni je pelajar kena teka. Sebut akaun kawalan, inilah bentuk yang pelajar kena tahu. Pelajar jangan tahu dalam bentuk ayat je. Bentuk buku catatan pertama tahu, tak tahu. Susah, kena hati-hati. Kena tahu dua-dua. Jadi yang ini lengkap. Kita study dua-dua ni, dua-dua dah lengkap. Okey, boleh? Kita buat terus Okey, pelajar kena bantukan saya.
Jadi bila baca soalan akaun kawalan je, terus jangan buang masa. Buat apa? Pelajar terus buat 2 akaun. Akaun kawalan belum terima, setengah muka surat. Satu lagi kawalan belum bayar, setengah lagi muka surat. Terus buat dua-dua, bentuk T, terus buat dua-dua. Butiran tak payah tulis lah. Butiran tak payah. Butiran tunggu apa yang ditulis saja. Okay, yang ini cikgu dah sediakan jawapan. Cikgu nak bantu awak. Alright, jadi pelajar satu per satu. Okay, jualan dengan belian ni ada soalan suruh buat, ada soalan tak suruh buat. Tapi tak berapa famous. Tapi cikgu bagi awak lengkap terus. Ada kalau soalan suruh buat akaun jualan, dah. Cikgu dah tunjukkan dah. Senang. Jadi cikgu tak terkurang ajar dah. Cikgu dah terlebih ajar, tak apa. Jangan kurang ajar. Belum jangan kurang ajar ni susah. Okay. Alright, jadi kita teruskan. Okay, maklumat berikut diambil daripada buku-buku perniagaan Nur Indina pada bulan Januari 2019. Baki-baki pada 1 Julai. 1 Julai merujuk pada apa, pelajar? 1 Julai merujuk pada apa, pelajar? Bantu cikgu. Baki awal. Baki awal. Sebut je satu hari bulan, mesti baki awal. Semua ini mesti baki awal. Ikut saja. Kalau dia kata debit, debit. Kredit, kredit. Cikgu kata terbalik tadi. Terbalik untuk baki akhir saja. Okay, clear? Clear, pelajar? Ya. Okay, alright. Kita buat satu-satu. Buat sama-sama dengan cikgu. Cikgu dah bantu butiran tu. Dan peksa tak ada macam ni tau. Peksa kena tulis butiran sendiri. Jadi kena hati-hati. Okay, sebut je satu hari bulan. Semua letak tahun 2019. Julai 1 jadi kena letak. Okay. Baki debit ABT. ABT. Sebut debit. Debit masuk debit. ABT masuk debit. Okay, baki BB. Tuliskan Julai 1. Baki BB. Okay, berapa nilai dia? 7337. Okay, selesai. Okey, baki kredit. Akaun belum terima. Kredit. Ikut saja. Kredit. Julai 1, baki BB. Berapa nilai dia? 250. 250. Dan berikutnya belajar baki debit. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Debit masuk debit. Baki BB. Julai 1. Okey, 466. Dan berikutnya baki kredit. Akaun belum bayar. Kredit akan masuk ABB sebelah kredit. Berapa nilai dia? 5989. 5989. Okey, selesai. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada. Boleh? Okey, alright. Selesai. Okey, berikutnya. Baki bibi mesti butiran paling atas. Tak boleh baki bibi nantilah buat kendian lah. Tak boleh. Baki bibi mesti buat dulu. Yang lain tak ikut susunan tak apa. Yang penting baki bibi paling awal, baki akhir paling akhir. Okey, berikutnya. Sepanjang 31 hari bulan. Jadi yang lain semua Julai 31. Bayaran cek kepada ABB. Sebut ABB, mestilah masuk ABB. Dekat mana? Menambahkan hutang ke mengurangkan hutang? Okey, kat sini cikgu tak letak menambahkan ke mengurangkan. Pelajar, sekali lalu pelajar. Akaun kawalan belum terima. Rumah dia kat mana ABT? Debit ke kredit rumah dia? Debit. Debit. Jadi debit adalah menambahkan hutang. ABT, kredit ialah mengurangkan hutang. Okey, letak simbol ni. Simbol ni sangat penting. Okey, ABB, rumah dia dekat kredit. Jadi kredit menambahkan, debit ialah mengurangkan. Okey, mengurangkan. Okey, seterusnya kita buat. Bayaran cek kepada ABB. Jadi masuk dalam ABB. Sebut ABB, masuk ABB. Bila kita bayar, hutang kita bertambah ke berkurang? Belajar. Sekali respon. Menambahkan mengurang? Kurang. Berkurang. Jadi letak debit. Apa butiran? Cek. Cek ialah bank. Berapa nilai dia? 17320. 17320. Okey. Alright. Kalau cikgu laju, bagi tahu. Cikgu laju bagi tahu. Okey, berikutnya. Penerimaan cek daripada ABT. ABT pula bayar hutang. Bila ABT masuk kawalan ABT, menambahkan ke mengurangkan? Mengurangkan. Jadi letak mana? Bank sebelah kredit. Berapa nilai dia? 24903. 24903. Okey, berikutnya. Cek dari ABT tak laku. Ni apa ni? Pelajar, apa ni? Apa ni? Cek dari ABT tak laku. Ni apa ni? Cek tipu. Cek tipu, betul. Apa butiran nak tulis? Apa butiran dia? Dekat mana ni? ABT ke ABB? ABT. Okey, dekat mana? Butiran apa? Bank. Bank. Okey, bank kurungan cek tak laku. Jangan tulis cek tak laku. Tulis cek tak laku salah. Mesti tulis apa? Bank. Bank saja pun cukup. Tapi mesti dekat debit. Sebab menambahkan hutang dia balik. Kalau nak tulis cek tak laku, dalam kurungan. Okey, cek tak laku dalam kurungan. Berapa nilai dia? 902. Pelajar-pelajar boleh nampak tak tulisan saya? Boleh nampak? Boleh. Boleh jelas Nampak cikgu. Okey, alright. Kalau tak jelas ke, beritahu Okey, berikutnya. Diskaun dibatalkan. Okey, kita batalkan diskaun. Tadi dia customer dah tipu kita. Sekarang kita batalkan balik diskaun.
Jadi masuk dekat akaun kawalan belum terima sebelah Debit. debit. Tulis apa? Diskaun diberi, kurungan batal. Diberi. Tak tulis batal pun tak apa. Tulis diskaun diberi pun cukup. Itu sebagai nota kita je. Ya, jadi menambahkan hutang berapa nilai dia? 198. 198. Okey, dan berikutnya jualan tunai. Okey, jualan tunai. Masuk mana jualan tunai? Jualan tunai masuk mana? Tak masuk. Tak masuk. Jualan Debit. tunai adalah pengganggu. Dia adalah pengganggu. Nampak tak? Jadi kena hati-hati Ada soalan selalu pengganggu. Belian tunai. Masuk mana belian tunai? Tak masuk. Tak masuk. Dia pun pengganggu. Okey, kat sini adalah belian kredit. Bukannya belian tunai. Okey, berikutnya hutang lapuk. Salah seorang daripada customer kita meninggal dunia. Kalau hutang lapuk dalam ABB, kita yang meninggal dunia. Belajar jadi kalau kita meninggal dunia, dah tak payah buat akaun dah. Kalau ya, ini customer yang meninggal. Okey, jadi hutang lapuk dekat kredit. Okey, customer kita meninggal, jadi customer kita dah berkurang, jadi letak kredit. Berapa nilai dia hutang lapuk? 725. Okey, 725. Okey, berikutnya. Diskaun diterima. Terima dari siapa? ABT ke ABB? ABB. ABB. Jadi letak sebelah debit, mengurangkan hutang. Diskaun diterima, dibatalkan, tak ada. Tak ada pelajar. Tak ada. ABB tak batalkan diskaun kita. Sebab apa? Sebab kita peniaga yang baik. Faham pelajar? Kita peniaga yang baik. Jadi kena tahu. Pulangan keluar. Okey, pulangan keluar ni kena ingat. Kadang-kadang pelajar confuse. Cikgu, pulangan keluar ni, pulangan belian ke jualan? Okey. Pelajar kena tahu. Pulangan keluar tu menunjukkan barang tu keluar daripada kedai kita. Bila keluar daripada kedai kita, pulangan jualan ke pulangan belian? Kita yang pulang. Maksudnya kita pulang pada orang. Jadi pelajar, kita pulang pada ABB. Jadi itu adalah pulangan belian. Kalau pulangan masuk, barang tu masuk ke kedai kita. Masuk maksudnya customer yang pulangan barang. Boleh masuk keluar merujuk pada barang. Jadi pelajar, pulangan keluar adalah pulangan belian. Berapa nilai dia? 210. 210. Selesai. Okey, selesai. Dan berikutnya, faedah dikenakan ke atas ABT 104. Apa ni maksudnya? Faedah ada dua. ABT ke ABB? ABT ke ABB? ABT. ABT. Jadi masukkan dekat ABT. Jadi faedah kita kena charge pada faedah kepada ABT kita. Jadi ABT kita akan menambahkan hutang pada ABT kita. 104. Okey, dan last, sebut pindahan. Apa tu pindahan? Apa tu pindahan? Kontra. Tak payah baca ayat belakang, nanti confuse. Jangan tulis baca ayat belakang confuse. Pindah je kontra. Kontra kat mana? Dua-dua tempat dekat ABT dengan ABB, dua-dua tempat mengurangkan. Kalau mengurangkan dekat ABT, tempat dia adalah sebelah kredit, kontra. Berapa nilai dia? 1015. Ada cikgu dekat sekolah, dia tulis pindahan, dua-dua betul. Kontra pun betul, pindahan pun betul. Cikgu, saya nak tulis dua-dua lah macam tu. Kontra / pindahan. Salah. Tulis dua-dua salah. Mesti tulis salah satu. Kontra atau pindahan. Faham tak belajar? Okey, jadi kena jelas. Okey. 105 ada satu dekat ABT, satu lagi dekat akaun kawalan bayar 1015. Okey, jelas. Sekarang settle. Okey pelajar. Sekali lalu pelajar dah tahu tak kontra tu apa maksudnya? Dia customer kita, dia juga pembekal kita. Jadi kena tahu. Dia berhutangan kita, kita pun berhutangan dia. Pelajar. Sebetulnya ni cikgu pernah terang. Macam mana cikgu terangkan? Dia peniaga, dia customer, dia juga pembekal kita. Contoh kita dengan Siti. Kita dengan Siti. Kita ni menjual barang Adidas. Jadi Siti beli barang Adidas, Siti beli dengan kita. Jadi Siti adalah customer kita. Manakala kalau Siti pula, dia pembekal siapa? Dia pembekal barang-barang Nike. Barang-barang Nike. Jadi kalau kita nak beli barang Nike, kita beli dengan Siti. Jadi maksudnya apa? Siti ni ialah pembekal kita. Jadi pelajar salah satu. Pelajar, jadi itu maksud kontra. Jadi kita hutang, Siti hutangan kita, kita pun hutangan Siti. Jadi macam mana nak settle hutang? Kontra je. Itu nama dia pindahan. Okay? Alright. Jadi pelajar pindahan dah habis. Okay. Last sekali. Pada 31 Julai, baki. Sebut pada 31 Julai, baki apa pelajar? Baki akhir. Baki akhir. Sebut baki akhir, apa konsep dia? Apa konsep dia? Terbalik. Jadi pelajar kena hati-hati ayat kat sini. Dia kata debit, kredit, debit, kredit. Pelajar kena label semula. Terbalikkan. Debit akan masuk kredit, kredit akan masuk debit,
debit akan masuk kredit, kredit akan masuk debit. Terbalik. Boleh? Jadi kita buat. Okey, baki ABT, kredit 9842. Jadi masukkan kredit. Kredit 9842, ABT 9842. Okey, lepas tu baki kredit kita akan masuk debit ABT 209. Okey, 209. Okey, baki debit kita dah kata kredit masuk ABB 245. Dan berikutnya, baki kredit dalam ABB kita letakkan debit. Berapa nilai dia? 7748. Okey, selesai. Okey, pelajar. Faham tak? Setakat ni faham tak sampai sini? Pelajar boleh ikut tak sampai sini? Boleh. Boleh? Kalau periksa macam ni senang pelajar. Okey, apa tujuan? Pelajar, sekali lalu pelajar. Apa tujuan akaun kawalan belum terima? Sekali lalu. Apa tujuan dia? Ada dua je tujuan dia. Apa tujuan dia? Tolong cikgu. Apa dia? Tadi ingat tak tadi yang cikgu terangkan mula? Ada dua je. Apa dia? Akaun kawalan belum terima. Ada dua perkara nak cari kat sini. Apa dia nak cari? Tolong cikgu. Jumlah keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan adalah baki akhir. Yang ni baki dia. Jumlah keseluruhan yang ini pelajar. Ya, jualan kredit dan juga baki akhir. Itu pelajar kena tahu. Boleh pelajar? Salah satu. Nampak tak? Dia dah bagi apa? Dia dah bagi baki akhir. Cikgu, baki akhir debit tak? Kita ambil baki asal dia. Baki asal dia dekat kredit. Okey pelajar, jadi kredit dia dah bagi, jadi jualan kita kena cari. Lepas tu jualan dapatkan jawapan 27985. Okey, bagaimana nak dapat 27985? Belajar jumlah saja kredit ni. Jumlahkan saja. Kredit banyak, jumlahkan dapat jawapan. Okey, double check dapat tak? Tekan calculator, laju-laju dapat tak? Dapat tak? 36735 yang sebelah kredit. Dapat tak? Okey, tekan calculator dapat tak? Dapat cikgu. Dapat. Okey, dapat. Okey, sekarang bagaimana nak dapatkan jualan 27985 yang kita nak cari? Jadi pelajar tolakkan lah. Tolakkan semua ni. Tolak 733. Okey, kita tadi dapat berapa tadi? 36735. Okey, tolak berapa? Tolak 7337. Tolak 902. Tolak 198. Tolak 104. Tolak 209. Okey, berapa pelajar dapat? Last kali pelajar dapat. Dapat tak? 27985. Dapat tak? Dapat. Macam itulah cara. Pelajar sama cara dengan akaun kawalan berbayar. Kita nak cari apa? Kita nak cari dua perkara kat sini. Belian kredit dan juga apa? Baki akhir. Okey, jadi sama. Kita totalkan apa dulu? Mesti totalkan debit dulu. Okey, total debit dapatkan jawapan. Lepas tu tolakkan 5989. Tolak 25 mesti dapat 27085. Jadi jangan lupa pelajar, jawapan awak tak lengkap sekiranya awak tak pindahkan HB pindah BB. HB pindahkan 9842. HB 209 pindahkan baki BB berikutnya pada Ogos 1. Sama juga dengan ni 245, satu lagi 7748. Okey, selesai. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey, alright. Okey, kalau dah boleh seterusnya tambahan. Ada juga soalan ekstra. Dia tanya, kira buat akaun jualan. Ataupun kita hitungkan jumlah jualan. Kalau hitungkan jumlah jualan, formula matematik dia adalah formula dia apa? Jumlah jualan adalah jualan tunai tambah dengan jualan apa? Tambah dengan jualan apa? Jualan kredit. Kredit. Jumlah jualan kita, jumlah jualan dalam perniagaan kita, berapa banyak yang kita jual dengan customer secara cash. Berapa banyak kita jual dengan customer secara hutang. Jadi campurkan dua kita dapat jumlah jualan. Boleh? Kalau dia kata hitung saja, hitung, pelajar ambil je. Jumlah jualan tunai dekat mana jumlah jualan tunai? Jualan tunai ada kat sini. Nampak tak dalam soalan? Jualan tunai. Berapa nilai dia? 15450. Tambah jualan kredit. Jualan kredit kita dah dapat tadi. Berapa jualan kredit kita? 27985. Itu dia kalau suruh menghitung. Boleh? Kalau suruh buat akaun macam mana? Okey pelajar. Okey, soalan cepu mas sekali lalu pelajar. Jualan. Jualan kategori apa? Belanja ke hasil? Jualan. Hasil. Hasil. Kalau sebut hasil, rumah dia dekat mana? Debit ke kredit? Kredit. Kredit. Rumah dekat kredit. Jadi kredit menambahkan jualan, debit ialah mengurangkan jualan. Okey, jadi jualan ni menambahkan ke mengurangkan ni? Formula dia, menambahkan ke mengurangkan? Menambahkan. Betul? Jualan. Okey, jadi jualan letak kat sini. Kredit. Apa dia? Jualan tunai tambah jualan kredit. Jadi jualan tunai nak tulis apa? Tunai saja. Jangan tulis jualan tunai. Tulis jualan kredit salah.
Okey, tunai. Berapa jualan tunai? Tolong cikgu respon. Berapa jualan tunai? Kat mana tadi? 15450. Betul? 15450. Itu jualan tunai. Okey, tambah jualan kredit. Jualan kredit, jangan tulis jualan kredit. Dalam akaun tak boleh tulis jualan kredit. Tulis apa? Akaun belum terima. Akaun belum terima. Berapa akaun belum terima tadi? Berapa kat atas? Akaun belum terima kita. Ambil kat atas ni. 27985. Bawa ni atas ni. Berapa nilai? 27985. Okey, pelajar. Totalkan. Dapat tak jawapan 43435? Dapat tak? Totalkan? Calculator? Dapat. Okey, last sekali baki akhir berapa? Baki akhir pengimbang lah. 43435. Okey, pindahkan baki BB berikutnya 43435. Lengkaplah jawapan akaun jualan. Nampak? Kalau dia suruh buat akaun, mesti buat akaun. Kalau tak suruh buat akaun, buat pengiraan matematik seperti yang cikgu nyatakan di bawah ini saja sudah cukup. Boleh. Last sekali dapat jawapan berapa nanti? Tulis berapa ni? 15450 tambah 27985. Dapatlah jawapan berapa? 43435. Faham belajar? Ini kalau menghitung. Dia kata kirakan jumlah jualan. Ini saja. Sediakan akaun. Akaun kena buat akaun. Okay, jadi biasa pelajar buat akaun dah betul lah. Cuma butiran salah. Dia buat apa? Dalam kad kredit tunai ni tulis jualan tunai. Salah. Tambah jualan kredit. Salah. Tak boleh tulis tunai. Tulis jualan tunai. Tulis tunai je. Dalam akaun jualan jangan tulis jualan kredit. Tulis apa? ABT saja. Jadi kena tahu. Okay, berikutnya. Belian. Belian kategori apa belajar? Belanja ke hasil? Belanja. Sebut belanja. Belanja rumah dekat debit. Jadi debit apa? Menambahkan belanja. Mengurangkan belanja dekat kredit. Jadi pelajar belian. Apa formula belian? Kalau tadi. Okey, cuba translatekan balik. Apa formula belian rasanya? Belian tunai. Belian kredit campur tunai. Bagus. Belian tunai campur belian kredit. Belian kredit campur belian tunai. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Dua-dua sama. Belian tunai kita dapatkan daripada soalan. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Belian kredit dia dapat dari mana? Akaun kawalan belum bayar. Dapatkan jawapannya. Okey, selesai. Sekarang akaun kawalan belum bayar dekat debit. Rumah ada dekat debit. Okey, berapakah belian secara tunai? Ada tak disebutkan? Ada tak? Nampak tak? Belian tunai. Ada. Berapa nilai dia? 9390. 9390. Okey, berapakah jualan kredit? Belian kredit. Belian kredit. Dalam akaun kawalan belum bayar belian. Berapa nilai dia? Masukkan. 20785. Okey, totalkan. Dapat tak jawapan 30175? Dapat tak? Dapat. Jadi baki akhir dia 30175. Pindahkan HB, pindah BB 30175. Habis selesai. Okey, ada nak tanya tak tentang akaun kawalan? Saya percayalah akhir tahun mesti keluar akaun kawalan. Mesti. Okey. Okey, ada nak tanya apa-apa lagi depan saya ni? Faham? Tak ada. Boleh ikut? Boleh. Okey, pelajar. Kalau pelajar nak lagi akaun kawalan saja latihan nanti cikgu bekalkan. Pelajar cukup dah sebenarnya dua dia cukup dah. Ini soalan dia pusing-pusing sama je. Cuma pelajar bila buat ulang kaji, pelajar jangan guna kertas jawapan ni. Kertas jawapan ni rujuk setelah pelajar buat kertas jawapan yang baru. Pelajar buatlah, tengok soalan, nanti buat pakai test pad. Jeling sikit-sikit tak apalah. Kalau nak mahir, buat macam tu. Untuk ulang kaji. Okey, berikutnya. Akaun kawalan, bentuk soalan akaun kawalan yang kedua ialah dia bagi awak dalam buku catatan pertama. Apa tu buku catatan pertama? Iaitu jurnal dan juga buku tunai. Jurnal ada dua, am dengan khas. Sekarang buku tunai. Okey, pelajar, konsep formula dia sama. Tak lari dah. Formula dia sama. Jadi pelajar satu persatu kita tengok. Okey, pelajar-pelajar boleh tak kita teruskan ni? Boleh? Boleh. Okey, alright. First, kalau sebut soalan, pelajar dia bagi jurnal am. Jurnal am, kalau sebut satu hari bulan je, satu hari bulan, tak lain, tak bukan, dia adalah baki awal. Baki BB. Baki BB. Jadi, baki BB apa ambil ni? Banyak ni. Dah tentulah kita buat kawalan belum terima ke belum bayar, kita tengok itu dua itu je. Apa? Ada tak akaun kawalan belum bayar, belum terima? Ada. ABT. Amran Enterprise, 2,800. ABT, Suliman Enterprise, 240. Okey, berikutnya. Apa lagi? ABB, Syarikat Azam, 1540. Okey, itu je. Yang lain tak ada. Kan? Okey, jadi pelajar kena lihat kat sini. Okey, alright.
Jadi pelajar, bila pelajar lihat kat sini, ini adalah baki BB. Okey. Boleh tak carikan nilai berapa baki BB untuk akaun belum terima? Boleh tak? Carikan. Berapa nilai dia? Tolong cikgu kira. Berapakah nilai ABT? Campurkan dua-dua ni. Tolong cikgu kira. Berapa nilai dia? 3220. 3220. Bagus. Jadi 320 ni apa? ABT awal. ABT dekat debit ke kredit ni? Kalau yang warna hijau ni ABT debit ke kredit? Debit akan letak debit. Sebab ABT boleh dua tempat. Debit pun boleh, kredit pun boleh. Baki awal dia kan. Ikutlah kalau baki awal dia debit. Kalau baki awal dia kredit. Jadi kena hati-hati. Jadi terus masukkan berapa nilai dia? 3220. Masukkan dalam jawapan awak. Awak kena selak sikit lah minta maaf Okey, 3220. Okey, boleh? Boleh Okey, berapa nilai baki awal untuk ABB? ABB Syarikat Azam, ABB. Satu je, 1540. Kredit, letakkan kredit. Ya, 1540. Letakkan kredit. Okey, faham? Untuk baki awal? Faham? Okey, alright. Berikutnya pelajar yang lain ni pelajar. Bila kita tengok soalan ni debit, kredit ni confuse ni. Angkutan masuk ni confuse pelajar. Okey, tak nak confuse pelajar, senang cerita. Pelajar baca ayat yang bawah saja. Diskaun diberi dibatalkan. Masuk mana? Dibatalkan. Diskaun diberi dibatalkan. 280. Ambil satu je cukup. Jangan campur dua-dua. 280 campur 280. 560. Salah. Ambil satu je. 280 cukup. Okey, jadi masuk mana? Akaun kawalan belum terima. Diskaun diberi batalkan 200 berapa tadi? 80. Senang. Okey, boleh ikut? Boleh? Okey, alright. Berikutnya. Cikgu kata baca apa? Baca keterangan saja senang. Apa baca keterangan berikutnya? Angkutan masuk dikenakan. Jadi kita ambil angkutan masuk je. Angkutan masuk, barang masuk. Bila barang masuk, kita jual ke kita beli? Beli. Kita beli. Beli jadi angkutan masuk dekat kawalan belum bayar. Kawalan belum bayar. Ada tak angkutan masuk? Ada. Berapa nilai dia tadi? Berapa nilai dia? 300. 300. Okey, alright. 300. Bagus mic awak. Tapi tak nak bersuara. Mic kuat, bagus. Okey, berikutnya. Hutang lapuk dihapus kira. Apa tu hutang lapuk dihapus kira? Hutang lapuk ke hutang lapuk terpulih? Hutang lapuk dihapuskan adalah hutang lapuk ke hutang lapuk terpulih? Respon pelajar, respon. Dua je saya nak. Hutang lapuk dihapuskan dan dihapus kira, itu adalah adakah hutang lapuk, adakah dia adalah hutang lapuk terpulih? Sebutkan. Mana? Sebut. Bagi pandangan pertama awak. Ya, betul, bagus. Hutang lapuk dihapus kira adalah hutang lapuk. Hutang lapuk terpulih dia akan sebut hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih adalah pengganggu, tak masuk kat sini. Okey, alright. Hutang lapuk masuk kat mana? Siapa yang hutang lapuk tadi? Customer meninggal dunia. Jadi customer yang meninggal dunia letaklah ABT sebelah kredit. Okey, berapa nilai dia hutang lapuk tadi? Tolong cikgu. 420. 420. Okey, selesai. 420. Okey, selesai. Okey, boleh ikut? Boleh? Boleh cikgu. Okey, alright. Okey, berikutnya. Habis. Okey, berikutnya. Dalam jenahas. Okey, sebut je jenahas banyak je. Rohaizat, Sazali, akaun jual. Banyak nak ambil ni. Mana nak ambil? Tak payah pening-pening. Ambil jumlah bawah saja. Akaun jualan. Kita terus ambil akaun jualan. Cukup. Okey, jualan. Mana jualan? 7850. Ini jualan apa? Dalam jurnal khas adalah jualan secara kredit. Jadi ada tak dalam akaun kawalan jualan kredit pelajar? Ada tak? Ada tak jualan secara kredit? Ada. Jualan ini adalah jualan secara kredit dalam akaun kawalan belum terima. Berapa nilai dia? 7850. Jadi yang lain tu tak perlu. Tak perlu. Nampak banyak. Kebanyakan cikgu tak suka buat soalan ni. Nampak soalan ni panjang. Dia suka favorite dia, suka buat soalan ni. Lepas tu banyak soalan keluar bentuk macam ni.
Tapi ada juga cikgu nak soalan-soalan macam ni, dia suka juga. Okey. Jurnal belian. Okey, jurnal belian nak ambil yang mana ni pelajar? Mana kita nak ambil ni? Ya, akaun belian bawah sekali. Belian kredit 6080. Kat mana belian kredit? Kawalan belum bayar. Berapa nilai dia? 60. 6080. Bagus, 6080. Okey, selesai. Dalam peksa kalau ada macam ni formula kan senang. Betul tak? Tak payah nak hafal-hafal. Masuk nombor je. Cepat awak buat. Okey, alright. Pulangan jualan. Masuk mana pulangan jualan? Yang mana? Pulangan jualan yang bawah sekali. ABT ke ABB? ABT, pulangan jualan. Berapa? 280. Pulangan jualan 280. Terus masukkan. Okey, selesai. Okey, berikutnya. Akaun pulangan jualan. Ambil mana? Bawah sekali. Akaun pulangan jualan. Pulangan belian. Sorry, 300. Pulangan belian masuk mana? ATP. ABB. Pulangan belian. Pulangan belian. Berapa nilai dia? 300. 300. Okey, 300. Okey, selesai. Okey, berikutnya. Last sekali, buku tunai. Sebut je buku tunai. Buku tunai ni special. Sebut je buku tunai, wajib mesti ada 4. 4 butiran mesti ada. Okey, apa dia? 4 butiran. Okey, pelajar kena tahu. Debit ini, apa maksud debit? Debit ini adalah wang masuk. Kredit ni adalah apa? Wang keluar. Jadi kena tahu. Wang masuk, pelajar, wang masuk kita terima duit, dapat duit. Dapat duit dari siapa? Kalau kita buat dari ABT, ABB. Dapat duit dari siapa? ABT ke ABB rasanya? ABT. Ya, dah tentu kita mesti dapat duit daripada ABT. Betul. Mana ABT kita ni? Mana ABT kita? Sebut je ABT. Mana ABT kita? Okey, ABT kita dah tentulah cari nama lah, senang kita. Mana nama dia? Nama-nama. Amran Enterprise. Berapa nilai dia? 2520. Diskaun tu biar. Diskaun kedian. Okey, lagi apa? Amran Enterprise 2800. Lagi siapa? Sazali Enterprise 2370. Cari nama je. Rohaizat Trading 1600. Habis. Okey, jualan ni apa? Jualan ni jualan tunai tak masuk. Tunai ni apa? Ini kontra tak masuk. Jadi pelajar kena tahu. Yang ada nama je. Okey, sekarang pelajar cuba jumlahkan yang hijau ni. Berapa nilai yang hijau ni? Berapa ni? Jadi nombor 1 yang ada butiran yang pertama ialah terima dari ABT. Okey, boleh tak tolong cikgu kirakan berapa dapat terima daripada ABT? Jumlahkan warna hijau tu. Semua tambahkan. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu tambah. 9290. 9290. 9290. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa tak? 9290. Boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh? Okey, alright. Okey, dah boleh. Selesai. Okey, butiran yang kedua. Apa dia butiran kedua dekat debit? Kita tengok debit je. Okey, butiran kedua yang dekat debit adalah apa? Diskaun. Jadi pelajar jangan lupa tandakan diskaun. Diskaun ambil jumlah saja. Walaupun diskaun ni ada satu sama tangan. Kalau ada dua sini ada 300. Jangan ambil ni kat atas. Kita jangan ambil atas. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang jumlah je. Jumlah kat bawah. Ini ialah diskaun apa? Tak lain tak bukan. Ini ialah diskaun diberi. Diskaun diberi. Ambil jumlah je diskaun diberi. Okey, diskaun diberi berapa? 280. Jadi beri pada siapa? Beri pada ABT. Ada tak diskaun diberi? Tadi cikgu tak tulis ini. Terima daripada ABT. Maksudnya ABT akan berkurang 9290. Diskaun diterima. Berapa diskaun terima? 280. Selesai. Okey, habis. 2 butiran. Okey, daripada wang keluar pula. Wang keluar nak tengok apa? Keluar, bayar. Kita keluar duit. Bayar pada siapa? ABB. Siapa ABB kita kat sini? Tolong cikgu. Siapa ABB kita? Nama dia. Cari nama je. Apa dia? Syarikat Azam. Syarikat Azam. Okey, lagi nama. Cari nama lagi. Lagi? Amran Enterprise. Okey, lagi? Syarikat Najib. Syarikat Najib. Okey, lagi? Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Okey, pelajar. Pelajar jumlahkan ketiga-tiga ni. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu jumlahkan ketiga-tiga ni. Berapa nama maksudnya? Ni ketiga butiran. Yang ketiga ini adalah tadi ada 2. Cikgu kata ada 4. 3 ialah apa ni? Bayar kepada ABB. Okay, tolong cikgu kira. Berapa dapat? 5706.
5706. Betul? Betul? Betul cikgu. Betul. Okey, betul. Okey, betul. Okey, jadi pelajar, kalau awak tengok nama ni, antara tiga-tiga nama, ada tak nama yang rasanya tadi kita dah rekod nama dia ni? Dia sebagai ABT, tapi nama ada kat sini. Ada tak? Amran. Yes, Amran. Perasan tak? Amran kan, kalau kita tengok Amran kan dekat debit tadi. Dia adalah customer kita. Betul? Tapi kenapa Amran ada kat sini? Kenapa Amran ada kat sini? Sebab cek tak laku. Kenapa tak? Cek tak laku. Pelajar. Amran ni, dia belum ni, dia nilai dia 2520. Ada tak perkataan 2520? Ada tak? Ada tak? Ada. Sebelum ni 2520. Kita pernah terima cek daripada Amran. Rupanya Amran bagi kita tu cek tipu. Jadi sebab itulah kita keluarkan balik. Kita keluarkan balik buku tunai kita keluar. Rupanya kita tak dapat duit pun daripada Amran. Amran tipu kita. Sebab kita tak tahu buku tunai ni kita yang buat. Bank bagi tahu kita, rupanya Amran yang bagi kita cek tipu. Jadi kita keluarkan balik. Keluarkan balik 2520. Boleh pelajar? Okey. Jadi pelajar, walaupun 2520 ni cek tak laku, tapi pengiraan dalam bayar kepada ABB mesti kena kira juga. 2706 kena kira juga. Boleh? Masukkan 2706 ni dekat mana? ABB 27 dekat mana tadi? 2706. Betul? Betul tak pelajar? Berapa pelajar? Pelajar ni berapa pelajar? Minta maaf. Okey, kita kira yang bukan Amran. Amran tak mau kira. Amran tak mau kira. Kirakan syarikat Azam dengan syarikat Najib je. Berapa dapat? Tolong cikgu. Kita masukkan Azam dengan Najib je. Yang kita terima daripada AB. Berapa dapat? 1386 campur dengan 1800. Tolong cikgu kira berapa dapat? 3186. 3186. Okey, dapat 3186. Jadi kita masukkan sini. Bank yang kita bayar kepada ABB ialah 3186. Berapa nilai dia? 3186. Okey, 3186. Selesai. Okey, 3186. Okey, itu butiran yang ketiga. Apa butiran yang keempat? Apa dia belajar rasanya? Apa butiran keempat? Apa dia? Tadi kalau dekat debit ada diskaun diberi. Kalau dekat kredit diskaun apa yang keempat? Diterima. Yes, diskaun diterima. Okey, berapa jumlah dia? Ambil, walaupun ada dua tak apa. Ambil berapa nilai diskaun diterima tu? 354. 354. Okey, masukkan diskaun diterima 354. 354. Okey, selesai. Ini butiran yang wajib dalam apa? Butiran yang wajib mesti ada dalam buku tunai. Boleh? Okey. Dia akan jadi tambah 2. 4 plus 2. Sekiranya ada apa? Cek tak laku. Cek tak laku. Okey, sebut cek tak laku je mesti ada 2. Satu cek tak laku tu sendiri. Satu lagi ialah apa? Cek tak laku ni mesti ada 2. Dia tipu kita. Lepas tu kita buat apa satu lagi tindakan kita? Tolong respon. Agaknya apa? Cek tak laku satu. Satu lagi apa? Apa dia cek tak laku? Satu lagi apa rasanya? Okey. Apa dia? Diskaun dibatalkan. Yes, diskaun dibatalkan. Jadi pelajar cek tak laku berapa? Cek tak laku kita dah tahu dah. 2520. 2520 kita dah tahu dah. Betul? Okey, jadi cek tak laku kita akan rekodkan berapa? 2520. 2520. Okey. Cek tak laku dibatalkan berapa? Okey pelajar, cek tak laku dibatalkan nilai dia sama macam ni lah. Berapa nilai? 280. Okey, 2520 tadi dia keluarkan balik. Kenapa cek tak laku dia tak keluarkan? Kenapa tak nak letak sini? 280. Kenapa? Kenapa tak nak letak sini? Sebab tu diskaun diterima. Yes, sebab itu kotak diskaun diterima. Sebab tu belajar diskaun diterima, diskaun dibatalkan, dia tak rekod dekat sini pelajar. Dia rekod dekat mana? Maklumat tambahan. Dia rekod bukan maklumat tambahan, satu lagi dekat sini pelajar. Dekat jurnal am. Dia akan sebut dalam jurnal am. Nampak tak pelajar? Dia sebut kat sini. Sebab tu dia tak tunjuk sini. Tapi pelajar, kalau dia tak bagi ni, boleh cari tak? Boleh cari tak cek tak laku? Dalam buku tunai boleh cari tak agak-agak? Boleh tak pelajar? Agaknya boleh tahu tak?
Sebab pelajar dah tentu boleh tahu. Tak apa, sebab kita dah tahu siapa yang bagi cek tak laku. Betul lah pelajar? 2520. Jadi 2520, 200 automatik, 280 ini adalah diskaun diberi dibatalkan. Ini butiran yang kelima. Ini butiran yang keenam. Diskaun diberi dibatalkan. Jadi ada berapa? Mesti ada 6. Jadi kena hati-hati. Ada soalan ini dia tak bagi. Ada soalan dia bagi awak dalam bentuk ayat. Diskaun diberi dibatalkan ada. Ada soalan macam tu. Ada soalan langsung tak sebut. Bergantung pada soalan. Okey, sekarang faham tak? Belajar. Okay, siapa nak tanya? Siapa nak tanya, tanya. Jangan yang diam. Nak tanya, tanya. Boleh? Saya nak tahu akaun kontra guna jurnal. Apa? Akaun kontra? Guna jurnal. Jurnal jualan? Saya nak tahu akaun kontra guna jurnal. Kontra jurnal lah. Biasanya dia akan sebut dalam maklumat tambahan. Dia ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan ni dia akan sebut dekat sini. Dia akan sebut dekat sini. Dia akan sebut nanti sebelum soalan ni sediakan dia akan sebut maklumat tambahan. Dia sebut maklumat tambahan. Okay, maklumat tambahan dia akan sebut apa? Dia tulis situ pindahan ledger jualan ke ledger belian RM200. Itu kontra. Pindahan dia akan sebut sebagai maklumat tambahan. Dia tak sebut dekat sini. Okey, boleh? Boleh? Okey, kita tengoklah soalan. Lalang awak dah tanya kan? Tak apa, cikgu tengok soalan. Kita tengok koleksi soalan saya sekejap. Okey. Dia sebut maklumat taman macam ni lah. Maklumat taman, nampak tak? Sebelah kanan maklumat taman. Tapi kita tengok ada tak yang dituliskan untuk ni. Okay, ni tak ada. Tak ada. Tengok, okey soalan ni ada tak? Tak ada. Soalan kita tengok betul-betul soalan macam ni lah. Soalan ni tak ada. Tak ada. Negeri Sembilan ni pun tak ada. Nampak tak? Ni ada? Nampak tak? Pelajar nampak tak yang ni? Okey, nampak? Nampak. Nampak? Kalau kontra dalam soalan dalam buku catatan buku catatan pertama dia akan bagi dalam bentuk maklumat tambahan. Boleh punya jadi kena hati. Okey, alright. Okey, boleh? Habis dah. Habis dah apa? Dah habis dah kita punya untuk akaun kawalan. Okey, faham tak akaun kawalan kita? Okey, sekarang nak cari apa ni? Tadi kita nak cari jualan, sekarang nak cari apa? Jualan dia dah bagi, nak cari apa? Saja nak cari apa ni? Baki HP. Baki HP salah satu. Jadi nak cari baki HP macam mana? Totalkan sebelah debit. Berapa dapat? Tambahkan semua. Tolong cikgu. Berapa dapat? Tolong cikgu. 13870. 13 870. 870. Okey, dapat tak? Double confirm? Dapat tak? 13870. Dapat confirm? Dapat. Dapat. Okey, macam mana nak cari baki HP? Tolakkan. Tolak. Dapatlah baki HP. Berapa dapat? Tolong cikgu. Berapa dapat baki HP? 3600. 3,600. Okey, HP. Double confirm? Seorang? Dapat. Dapat. Okey, alright. Jadi jelas. Tarik kena buat. Tarik tak buat salah. Baki BB je tarik 28. Okey, kat sini ada salah tak? Ada. Cikgu ada salah tak kat sini? Ada tak salah? Ada tak tarik cikgu salah? Tak ada. Ada. Ada ke tak ada? Dekat diskaun diberi ni tak ada. Jadi kena letak 28. Jadi kalau tak, nanti butiran kalau cikgu tertinggal di 28, ni jawapan ni semua salah. Tak diambil kira. Jadi pelajar kena hati-hati Baki BB tu betul Februari 1. Yang lain tu adalah 28. Okey, jadi kena hati-hati. Okey, selesai. Okey, kawalan belum bayar pula. Okey, tolong cikgu total nak cari apa? Tadi kita dah cari baki akhir untuk aktiviti. Sekarang nak cari apa? Baki akhir untuk ABB pula. Okey, tolong cikgu kira. Nak total berapa? Totalkan kredit. Okey, totalkan kredit. Berapa dapat kredit? Tambahkan semua. 7920. 7920 double confirm.
Betul. Betul. Okey. Tolakkan 300, tolak 3186, tolak 384. Berapa pelajar dapat? 4080. Okey, double confirm? Betul. Betul, betul. Okey, tari yang cikgu buat dalam akaun kawalan belum bayar, betul tak rasanya? Diskaun diterima 28. Bukan. 28 dah sama ni. Jadi 28 ni dianggap sama. Ni semua 28. Jadi 28 tu dah ada. Boleh? Baki BB je Februari 1. Yang lain semua Februari 28. Okey, betul tak? Betul lah Jadi yang untuk kawalan belum bayar, dah betul. Okay, ada nak tanya apa-apa? Setakat ni, jelas tak akaun kawalan? Jelas. Jelas? Okey. Akaun kawalan kalau keluar peksa, markah dia 8 hingga 12 markah. 8 hingga 12 markah. Jadi jangan tertinggal lah Soalan mesti keluar. Mesti keluar. Okey, alright. Selesai. Okey, pelajar. Sedikit lagi masa, pelajar. Setengah jam lagi. Kita habiskan last kali sebelum kita buat penyata kewangan iaitu imbangan duga. Imbangan duga. Okey, soalan imbangan duga. Soalan macam mana? Soalan imbangan duga boleh banyak versi. Satu pelajar. Okey, boleh tak cikgu teruskan ni? Ke laju sangat? Boleh cikgu. Boleh? Okey, alright. Satu pelajar dia bagi awak dalam versi seperti soalan satu. Dia tak bagi tahu debit kredit. Jadi pelajar kena tahu debit kredit. Pelajar masukkan jawapan. Sediakan balik imbangan duga. Susun balik sampai dapat debit kredit imbang. Kedua, soalan kedua. Dia bagi apa? Dia bagi awak dalam bentuk ledger. Ledger yang dah siap. Sekarang pelajar pindahkan, masukkan dalam imbangan duga. Ada soalan imbangan duga ni dah diselitkan soalan dia di dalam ledger. Ada soalan, sekarang mungkin soalan form 4 topik tak banyak. Jadi dia terpaksa pecah-pecahkan. Jadi imbangan duga mungkin berada dalam topik yang lain. Okey, jadi pelajar sama je lah. Jadi konsep dia apa imbangan duga? Dalam imbangan duga dia mesti ada apa? Debit dan kredit. Mesti ada debit dan juga kredit. Ni tertinggal RM. Jadi sebut je debit, apa dia debit? Dalam akaun apa debit? Debit dan kredit. Apa konsep akaun? Apa sifir akaun sekali lalu? Bahil. Bahil. Jadi pelajar dah tahu. Bahil apa? Belanja. Dan juga apa? Aset. Hasil hel apa? Hasil equity milik dan juga liability. Itu konsep akaun. Okey, dah habis. Pelajar kena tahu apa? Kena tahu berikutnya pelajar tahu kontra. Catatan kontra. Kontra ada 5. Debit dan juga kredit. Okey, debit dan juga kredit. Tiga bentuk T lah. Apa yang sebelah debit? Yang pertama ialah pulangan. Kalau kontra, pulangan debit, pulangan apa pelajar? Pulangan belian ke pulangan jualan? Pulangan jualan. Pulangan jualan. Kalau kredit, pulangan apa? Pulangan belian. Bagus, terbalik. Okey, bagus. Berikutnya pelajar yang kedua. Apa dia lagi? Tolong cikgu sebut. Susut nilai terkumpul. Debit ke kredit? Susut nilai terkumpul adalah kredit. Kredit. Okey, yang ketiga. Yang keempat, peruntukan hutang ragu. Debit ke kredit? Peruntukan hutang ragu. Kredit. Peruntukan hutang ragu, kredit. Okey, dan last sekali. Ambilan. Sebut je ambilan, debit ke kredit? Debit. Ambilan mesti debit. Ambilan biasa memang equity milik. Tapi equity milik dia kontra. Dia kontra dengan modal. Lepas tu berada equity milik. Okey, sifir ni pelajar kena tahu. Okey, pelajar. Spontan sekali lalu. Jadi pelajar masukkan semua butiran. Satu per satu. Boleh? Jadi pelajar cek, dah ada cek. Cikgu terus masukkan ikut jawapan pelajar. Yang pertama, modal. 62940. Nak letak debit ke kredit? Kredit. Kredit. Okey, letak sama-sama. Kita terus buat sama-sama dengan saya. 62940. Okey, ambilan 1200. Debit 1200. Okey, sambil awak buat sebuah Akaun belum terima. Debit. Debit 7600. Bagus. Akaun belum bayar. Kredit. Kredit 4500. Okey, alright. Lengkapan 10500. Debit. Debit. Okey, bagus. Okey, inventory awal 24570. Debit. Debit. Okey, premis. Debit. Debit 42000. Okey, belian. Debit. Debit 56780. Okey, jualan 79890. Kredit. 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 Okey, pulangan belian. Kredit. Kredit 300. Okey, alright.
Sewa diterima. Kredit. Kredit. Hasil. Okey, bagus. Angkutan masuk. Debit. Debit 550. Okey, alright. Belanja. Kadar bayaran. Debit. Debit, belanja. Bagus. Okey, berikutnya insurans. Debit. Debit 600. Belanja. Bagus. Gaji. Debit. Debit 6,600. Belanja. Bagus. Susut nilai terkumpul. Kredit. Kredit, kontra. Kontra dengan aset. Kredit 1050. Okey, tunai. Debit. Debit 1,500. Dan last sekali, bank overdraft 1870. Kredit. Kredit overdraft liability 1870. Okey, selesai. Jadi pelajar buat nanti. Ada pelajar banyak rezeki dia buat. Ada pula dia kumpulkan debit, letak debit je dulu. Lepas tu baru buat kredit. Tak payah pelajar. Kita ikut je susunan dia. Senang kita nak checklist. Lepas tu totalkan. Debit dan kredit. Berapa dapat? Tolong cikgu. Suara lelaki saya tak jumpa hari ni. Semua perempuan. Okey, dapatkan debit berapa, kredit berapa? Dapatkan. Okey, berapa dapat? Cuba tengok. Satu 53850. Sekejap Berapa? 15? 153850. Okey, kredit? Sama. Bersama. Sama. Okey, alright. Okey, alright. Betul lah. Sama tu betul lah. Okey, ada nak tanya apa-apa setakat ni? Okey tak? Imbangkan duga? Faham konsep? Okey, faham. Faham Okey, alright. Okey, selesai. Okey, berikutnya. Soalan yang kedua. Imbangkan duga dalam bentuk ledger. Ledger. Sebut ledger lagi senang punya. Cuma kadang-kadang cikgu awak tak suka nak keluarkan soalan ni sebab apa? Nak kena type banyak. Banyak nak type. Jadi senang je nak buat. Bukan cikgu awak je. Saya pun samalah. Kalau buat soalan yang saya tak suka, keluarkan soalan macam ni. Banyak sangat. Okey, alright. Jadi tak apalah. Kena uji dua-dua lah. Okey, jadi imbangkan duga. Kalau sebut imbangkan duga, belajar daripada journal, daripada ledger. Nak ambil mana? Ambil yang baki bawah je lah, senang. Debit, letaklah debit. Ikut je lah. Sebenarnya konsep dia sama dengan CFA account. Debit adalah bar, kredit sama je. Senang tengok sini je. Okey, ambil yang ini. Kalau ada debit, debit lah. Ambil semua baki BB yang bawah. Baki BB yang bawah, transfer saja. Transfer saja. Jadi cikgu highlightkan. Pelajar account mesti kena ada highlight. Kalau ni tak ada baki HP, BB, kita anggap sama lah. HP, pindah BB juga, debit sama. Jadi ambil nilai dia tunggal, ambil nilai yang sama je. Okey, habis. Okey, sekarang boleh tak pelajar pindahkan dulu? Sama-sama dengan saya lah. Saya pun pindahkan. Jadi susunan ikut yang pertama. Kenderaan 69,000 debit. Okey, lepas tu inventory 20,400 debit. Okey, syarikat Cahaya Sdn Bhd kredit 5680. Okey, lepas tu modal 99940. Okey, lepas tu kedai Samad 3015. Okey, lepas tu jualan 5850. Okey, lepas tu akaun belian 6220. Pulangan jualan 675. Debit. Simpanan tetap debit 5,000. Akaun sewa debit 850. Dan diskaun diterima ialah 140. Okey, tunai 270 debit dan bank 6170. Okey, dah siap? Totalkan. Imbang tak debit kredit? Imbang. Okey, berapa dapat debit? 111 111 600. 600. 111 600. Double confirm dapat tak? Dapat. Dapat, cikgu. Alhamdulillah dapat. Bagus. Okey, boleh. Boleh tak? Boleh ikut tak belajar? Pelajar lain boleh ikut tak ni? Boleh, cikgu.
Boleh kan kita buat berperingkat-peringkat ni. Tak laju ni. Kalau saya buat, biasa saya buat seminar. Saya buat seminar bersemuka. Saya buat dalam ni 3 jam lah habiskan semua. Tukang kabut belajar 3 jam. Tak sempat belajar. Macam ni cara santai lah setiap minggu. Setiap santai setiap minggu, jadi cikgu buat ni lah. Okay, jadi pelajar yang ni dah settle. Okay, sikit lagi pelajar. Kita ada masa lagi 20 minit. Okay, boleh ikut sekarang? Okay Sekarang topik-topik yang belakang-belakang ni okey tak? Yang kita belajar sebelum ni okey tak? Okey, cikgu. Okey kan? Senang tak akaun ni? Nampak tak? Sebenarnya nampak tak soalan akaun ni? Nampak tak? Nampak tak? Cikgu, markah macam mana? Cikgu imbangan juga. Imbangan juga, markah dia ikut pada belakang ni lah. Biasa markah dia tak banyak lah. Markah dia macam ni, biasa macam ni 8 hingga 15 markah lah. 8 hingga 12 markah sebab jalan list saja kan. Biasa markah dia kat mana? Markah dia setiap butiran ni lah. Butiran debit kredit betul 1 markah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi tak adalah pelajar. Biasa dia bagi markah setengah je. Setiap jawapan ni. Okey. Boleh? Biasa dia bagi setengah setiap butiran. Jadi kalau ini ada 13, dapatlah 17, 6 markah setengah macam tu. Ikut pada keperluan soalan awak lah. Kadang-kadang cikgu awak bagi awak soalan sikit, jadi markah tu jadi besar. Tapi kalau soalan SPM, tak keluar lah pelajar imbangan duga ni. Soalan imbangan duga. Kalau soalan SPM, dia akan keluar, dia suruh awak buat ledger dan juga imbangan duga. Dia akan satukan sekali. Kalau soalan SPM. Dia tak keluar macam ni lah. Tapi form 4, kalau saya buat cikgu form 4, biasa saya keluarkan soalan ni, saya akan keluarkan bersendiri. Sebab apa? Form 4 topik tak banyak. Jadi tak cukup soalan nak keluarkan. Right? Okay, ada nak tanya apa-apa? Okay, boleh ikut? Boleh? Cikgu teruskan Cikgu teruskan satu lagi boleh? Sikit je ni. Masuk-masuk nombor je. Masuk nombor. Okay. Alright. Akaun belanja dah hasil, pelajar boleh tengok nota. Nota cikgu dah bagi. Tengok nota jap. Okey, sambil-sambil minggu depan lah pelajar. Minggu depan di Puan Wali, cuti di Puan Wali pelajar. Cikgu balik kampung. Dah lama cikgu tak balik kampung ni. Setahun lebih cikgu tak balik kampung. Minggu depan cikgu nak balik kampung. Jadi hari Rabu, kebetulan hari Rabu pula cikgu bertolak balik kampung. Jadi Rabu cikgu tak boleh buat kelas dengan pelajar Boleh tak? Cikgu buat hari Jumaat. Boleh tak cikgu ganti pada Jumaat? Boleh, cikgu. Boleh? Okey, alright. Jadi hari Jumaat pun rakan-rakan kita yang ada yang menyambut di Pawali. Jadi mereka boleh sambut dengan tenang lah kan. Khamis, Jumaat tu mungkin kita buat Jumaat malam ke Jumaat petang ke, tengok pada macam mana. Nanti kita maklumkan. Kalau tak sempat juga kat kampung, manalah tahu saya sibuk melayankan kan. Kat kampung tu mungkin nak berjalan-jalan ke tak sempat, nanti cikgu inform abang lah. Inform abang. Jadi pelajar pun boleh remind cikgu masa dekat grup tu Okay, sekarang yang ini kita tengok last kali. Akaun pelarasan. Sekejap Sebab cikgu sebulan mesti 4 kali. Tak boleh kurang. Kalau kurang, cikgu kena gantikan last. Okay, alright. Okay, pelajar. Soalan ni sebenarnya, ini pun sebenarnya kita baru belajar. Pelajar Okay. Jadi pelajar, yang famousnya soalan ni, dia selalu suruh sediakan akaun ni akaun belanja. Tapi pelajar dalam buku teks, dia suruh buat lagi, pecahkan lagi, akaun belanja belum bayar kena sediakan. Akaun belanja belum bayar, akaun belanja prabayar kena sediakan. Macam tu lah pelajar. Okay, sekarang pelajar kita ikut kehendak soalan nak akaun belanja je. Nak akaun gaji saja, akaun sewa saja, akaun kadar bayaran je. Dia tak nak akaun gaji prabayar. Sewa belum bayar, dia tak nak. Jadi kita fokus ke sini dulu. Okey pelajar Okey pelajar. Sebut pelajar akaun belanja ni pelajar, sebut belanja, pelajar jangan lupa. Belanja ni pelajar belanja, kalau kita tengok balik pada kita punya konsep akaun kita pelajar, sebut je belanja, dia akan masuk ASLS. Okey, apa dia ASLS? Itu kalau belanja terlebih dengan terkurang. Jadi pelajar gunakan konsep ni. Pelajar contenglah kat mana-mana Cikgu tak cukup ruang kat sini. Cikgu cari ruang je. Cikgu nak buat kat sini. Ni besar sikit. ASLS. ASLS. Belanja hasil.
Okey, alright. Lepas tu kat sini pelajar jangan lupa buat apa? Belanja dengan hasil yang AS, LS mestilah yang terlebih terkurang. Kalau belanja, tetap belanja. Dia tak boleh masuk AS, LS tapi melainkan belanja tu terlebih dengan terkurang baru masuk AS, LS. Jadi dia kalau terlebih, cikgu suka ingat dekat AS, yang lain cikgu terbalik-balikkan. Terkurang, terlebih, terkurang. Okey, jadi dia terbalik. Kalau belanja terkurang dipanggil belanja apa? Belanja terlebih dipanggil prabayar. Singkatannya cikgu tulis. Belanja terkurang dipanggil apa? Belanja belum bayar. Belum bayar. Hasil terkurang hasil apa? Belum terima. Kalau hasil terlebih, hasil apa pelajar dipanggil? Hasil terperoleh. Yes, belum terperoleh. Jangan tulis terperoleh je. Belum terperoleh. Bagus, bagus. Alright. Jadi pelajar kena ingat konsep ni. Jadi, okay, dah buat belum? Dah draw belum? Dah siap belum draw ni? Kalau dah siap cakap dah. Kalau belum. Cikgu tunggu siap. Dah. Okey. Jadi sekarang cikgu nak terangkan akaun belanja. Jadi kita fokus kepada belanja je. Mana belanja? Belanja dekat debit dengan kredit. Sebut je debit dengan kredit. Debit mesti prabayar. Kredit ialah prabayar. Debit ialah prabayar. Kredit ialah belum bayar. Jadi debit adalah prabayar. Kredit adalah belum bayar. Jadi pelajar kena tahu awal merujuk pada 1 hari bulan. Pelajar awal okey, belanja prabayar awal 1 hari bulan letak debit. Belum bayar letak kredit. Apa macam mana nak ingat tadi? Ingat kotak tadi. Okey. Sekarang belajar berikutnya. Awal kalau dah ingat debit prabayar, kredit adalah belum bayar. Sekarang macam mana nak ingat akhir pula? Akhir dekat bawah ni. Bagaimana pelajar nak ingat akhir? Belanja belum bayar mesti dekat debit. Akhir. Belanja prabayar akhir mesti letak kredit. Macam mana pelajar nak ingat? Awal awak dah ingat dah. Awak berpandukan kat sini. Jadual. Okey, bagaimana nak ingat akhir? Tolong cikgu. Songsang. Ya, songsangkan. Bagus. Akhir awak songsangkan saja. Ingatkan formula. Awak ingat tapak je senang. Awak ingat tapak je, tapak formula ni senang. Okey, alright. Jadi pelajar kena tahu awal tu maksudnya apa? Awal ialah belanja pada 1 hari bulan. Akhir apa? Akhir adalah belanja pada akhir ialah 31 hari bulan. Belanja pada 31 hari bulan dekat maklumat teman. Okey, berikutnya. Bank. Berapakah belanja yang sudah bayar? Letak bank. Okey, dan last sekali kita nak cari apa? Biasanya memang kita nak cari untung atau rugi di sini. Okey, itu saja cerita tentang belanja. Okey, habis. Okey, hasil pula. Sebut hasil. Sama konsep hasil tadi. Sebut hasil, kita mesti kena ingat kotak ni. Hasil. Hasil belum terima, hasil belum teroleh. Jadi sama konsep dia. Belum terima, mesti debit. Belum terperoleh, mesti kredit. Jadi itu awal 1 hari bulan. Kalau akhir kita terbalikkan, songsangkan. Akhir kita akan songsangkan. Okey, berikutnya cari dalam soalan berapakah yang hasil yang kita sudah terima dan last kali cari apa? Last kali kita mesti cari apa? Kita nak cari berapakah hasil sebenar, iaitu butiran dia adalah untung rugi. Habis, itu saja. Boleh pelajar? Okey, pelajar. Tanpa buang masa, kita terus tengok jawab soalan tadi dulu. Peringkat pertama, tengok dulu. Okey, boleh? Okey, yang ni cikgu, cikgu terangkan satu muka surat lah, senang sikit ni. Okey, berikutnya. Tengok soalan. Maklumat berikut diperoleh daripada kedai Sentosa 1 Januari. 1 Januari ni apa dia? Malam apa? Awal. Betul? Awal. 31 Disember? Akhir. Jadi tahu konsep. Okey, pelajar kadar bayaran belum bayar, awal ada, akhir ada. Sewa diterima belum terboleh, awal ada, akhir tak ada. Tak apa, biarkan. Okey, buku tunai. Apa maksud buku tunai? Buku tunai ni adalah yang sudah bayar, sudah terima. Jadi sewa diterima adalah hasil, yang sudah diterima ialah 310. Kadar bayaran yang sudah bayar ialah 2993. Sediakan akaun kadar bayaran, sewa diterima, untung rugi dan juga PKK. Soalan suruh buat. Yang pertama, kadar bayaran. Kadar bayaran kategori apa? Belajar belanja ke hasil? Belanja. Sebut je belanja. Kalau awak tengok formula dia sama macam apa? Dah tentulah sama macam belanja yang cikgu bagi formula dekat sini. Sama. Kenapa sama? Sebab kadar bayaran tu adalah belanja. Okey, cikgu dah terangkan tadi. Okey, jadi kita terus tengokkan latihan 1. Yang pertama, apa dia ada pada kadar bayaran? Cikgu highlightkan yang kadar bayaran je supaya awak tak confuse. Kadar bayaran belum bayar, awal, akhir.
Kadar bayaran yang sudah bayar 2993. Sekarang carikan berapa kadar bayaran sebenar. Boleh tak carikan? Okey, kadar bayaran belum bayar awal. Berapa kadar belum bayar awal? Tolong cikgu. 155. Mana dia belum bayar? Debit ke kredit awal? Awal 1 hari bulan. Kadar bayaran belum bayar. Berapa nilai dia? 155. Okey. Ada tak dekat 1 hari bulan tadi kadar bayaran prabayar? Ada tak? Ada tak? Kadar bayaran prabayar ada tak? Tak ada. Okey, tak ada, pelajar boleh dash je. Ataupun kalau tak dash, buat apa? Tak payah tulis apa-apa. Kalau tak dash, ini formula sebab cikgu buat tapak. Tak ada, tak payah tulis. Kenapa pen putih cikgu tak ada? Ni. Tak ada, tak payah tulis. Kalau nak tulis boleh tak? Boleh, tapi jawapan dia tulis dash je. Kalau pelajar tak cukup masa, tak payah tulis lah. Tu je. Faham tak pelajar? Kat sini cikgu tuliskan, sedang cikgu nak buat tapak supaya awak hafal tapak senang. Okay, kadar bayaran akhir 210 akhir. Tadi konsep dia apa akhir? Konsep dia adalah terbalik. Terbalik. Berapa nilai dia? 210. Kadar bayaran 31 Disember sama. 31 Disember. Kadar bayaran belum bayar akhir iaitu 210. Selesai. Okey, prabayar akhir tak ada. Okey, berapakah berikutnya dalam buku tunai kadar bayaran yang sudah bayar? Berapa sudah bayar? 2993 bank. 2993. Kalau confuse bank, senang. Terbalikkan je. Kredit akan masuk debit. Itu je. Okey, tulis bank. Okey, berapa 293? Okey, sekarang boleh tak carikan nilai kadar bayaran? Boleh tak cari nilai kadar bayaran? Okey, totalkan kredit. Berapa dapat kredit? Debit. Berapa dapat debit? Tolong cikgu. 3203. 3203, 3203. Tolak 155, berapa pelajar dapat? Untung rugi? 3048. 048. Okey pelajar, apa maksud untung rugi ni? Untung rugi ni apa maksudnya? Kadar bayaran sebenar ataupun kadar bayaran yang sepatutnya kita bayar. Boleh pelajar? Itu maksudnya. Okey, selesai. Okey, faham tak yang cikgu cerita? Faham tak? Boleh tak? Okey, kalau nak senang lagi faham, sebab apa senangnya nak buat ni? Sebab kita dah sediakan kotak. Kita dah hafal kotak tadi, kita senang. Dah hafal kotak tadi, senang. Okey, kalau tak hafal kotak tu yang susah sikit. Jadi kena hati. Okey, habis. Okey, berikutnya. Sewa diterima. Sewa diterima ni kategori apa? Belanja ke hasil? Sewa diterima. Hasil. Okey, hasil. Okey, hasil. Tapak dia, kenapa jadi macam ni tapak dia? Sebab kita rujuk dalam hasil, kita punya hasil, konsep dia ini. Hasil. Semua pelajar cikgu dah bekalkan nota. Betul? Okey, buat ni. Okey, berikutnya. Boleh? Sama pelajar. Sama kotak dia. Okey, jadi pelajar seterusnya. Okey, jadi cikgu highlightkan pula sewa diterima dalam warna pen warna hijau. Highlight warna hijau. Sewa diterima belum terboleh. 450. Akhir tak ada, kosong. Okey, yang sudah terima ialah 320. Itu saja dia bagi. Jadi pelajar sediakan. Sewa belum terboleh awal. Berapa bulan awal tadi? Awal tadi berapa? 480. Masukkan 480. Akhir tak ada. Okey, ada tak jumpa sewa belum terima awal? Pun tak ada. Akhir pun tak ada. Berapa yang kita sudah terima? Bank. Cikgu kata senang apa? Tadi terbalikkan je. Bank. Berapa nilai dia? 3120. Okey, berapa nilai untung rugi? Tolong cikgu. Okey, totalkan debit dulu. Kredit dulu. Berapa kredit? 3600. 3,600. 3,600. Jadi berapa untung rugi? 3,600. Okey, faham tak pelajar? Faham. Boleh? Yang lain boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Alright. Kalau boleh, cikgu teruskan. Kita soalan suruh buat apa? Akaun untung rugi. Akaun untung rugi ni macam perdagangan dan untung rugi. Sama. Cuma dia bentuk T saja. Jadi bentuk T sama je konsep dia. Debit dia apa? Debit ini adalah belanja. Kredit ni adalah apa? Hasil. Okey. Okey. Akaun untung rugi bagi tahun berakhir tu kena tulis. Bila tarikh dia? Tarikh dia bila? Ada tak tarikh dia? Ada. 31 Disember 2017. 31 Disember 2017. Jadi kat dalam ni tak ada tarikh. Ingat dalam perdagangan untung rugi kat dalam tak ada butiran kan? Tak ada tarikh. Tarikh dekat atas. Ini potong. Okey. Selesai. Jadi kita pindahkan. Mana untung rugi? Okey, pindahkan. Cikgu highlightkan untung rugi kat sini.
Mana untung rugi? Ini untung rugi. Untung rugi. Okey, pindahkan. Macam mana pindahkan? Pindahkan je lah. Kadar bayaran belanja masuk dalam debit. Sebab tu mesti masuk ke debit. Tulis apa? Tulis apa? Kadar bayaran. Kenapa tak tulis kadar bayaran belum bayar? Tak. Ke dalam kita tulis ikut akaun. Akaun kadar bayaran, pindahkan kadar bayaran. Berapa nilai yang sebenar? 3048. Okey, 3048. Selesai. Okey, berikutnya. Yang mana lagi? Untung rugi. Ini pula. Untung rugi dekat sewa diterima. Pindahkan sini hasil. Jadi tulis apa? Sewa diterima. Berapa sewa diterima? 3,600. Ikut saja. Okey, faham tak yang ni? Faham. Faham? Ada yang nak tanya tak? Tak ada? Okey, tak ada. Cikgu teruskan. Okey, PKK. PKK nak ambil yang mana ni PKK ni? Kalau untung rugi senang tengok perkataan untung rugi. Okey, PKK ambil butiran akhir saja. Ambil maklumat apa? Ambil maklumat akhir sahaja. Maklumat akhir ni pelajar boleh tengok dekat akhir kat mana? Akhir pelajar boleh ambil dekat sini. Ataupun dalam akaun. Akaun akhir dekat mana? Ini dia. Ini saja. Jadi pelajar sebut. Kawalan kadar bayaran belum bayar. Kadar bayaran belum bayar. Maksud mana kadar bayaran belum bayar ni? Belanja belum bayar AS ke LS? Kadar bayaran belanja belum bayar AS ke LS? Jadi masuk LS. Jadi masukkan LS. Nak tulis apa? Kadar bayaran belum bayar. Ambil yang apa? Akhir saja. Belum bayar. Berapa yang belum bayar? 210. Boleh? Okey. Ada tak prabayar? Tak ada. Okey, apa yang lagi akhir? Sewa belum terboleh akhir tak ada. Sewa belum diterima akhir pun tak ada. Tak ada, tak ada. Habis. Itu saja. Okey, selesai dah jawapan kita. Faham tak apa yang cikgu ajar ni? Faham, cikgu. Okey, boleh ikut? Boleh. Boleh? Okey. Ada yang mana ada yang nak tanya boleh tanya. Siapa yang nak tanya boleh tanya. Okey. Kalau tak ada, cikgu terus berikutnya. Okey, ni soalan kebat. Soalan kebat. Cikgu nak habiskan belanja dan hasil. Cikgu nak habiskan belanja dan hasil. Okey. Boleh cikgu teruskan. Okey, pelajar. Jadi berikutnya. Okey, berikut dia bagi awak dalam bentuk imbangan duga. Imbangan duga ni apa masuk semua dalam imbangan duga? Dalam imbangan duga ni adalah yang semua sudah bayar. Gaji sudah bayar, sewa sudah bayar, komisen sudah bayar. Jadi kena tahu. Okey, okey. Jadi semua urus niaga dengan cek. Semua dah bayar dengan cek. Dia kata cek ialah apa? Bank. Okey, alright. Maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan pada 31 Disember. 31 Disember biasanya akhir, betul? Jadi kena konsep dia kena betul-betul. Okey pelajar, tak apa. Kita buat satu-satu. Soalan suruh buat apa? Gaji, komisen, sewa, faedah. Okey, kita buat satu-satu dulu. Okey, gaji. Kita buat gaji. Okey, jadi cikgu highlightkan gaji saja. Okey, gaji yang sudah bayar 14,300. Okey, gaji ada lagi tak maklumat teman? Gaji 1,300 masih belum dijelaskan. Okey, ni apa pelajar? Gaji masih belum dijelaskan ni apa ni? Awal ke akhir? Belum bayar. Belum bayar awal ke akhir? Akhir. Akhir. Ni adalah akhir. Betul. Jadi pelajar terus masukkan dalam gaji. Gaji kenapa formula dia seperti yang cikgu bagi ni? Sama tak macam yang kita buat tadi? Gaji. Belanja. Sama. Konsep dia sama. Okey, jadi pelajar terus masukkan. 14,300 ni apa maksud 14,300? Apa maksud gaji 14,300 dalam imbangan duga? Yang dah bayar. Sudah bayar. Sudah bayar ialah bank. 14,300. Okey, faham tak? Boleh? Okey, lepas tu gaji 1,300 yang belum dijelaskan akhir. Kenapa akhir? Maklumat tambahan tu mewakili akhir. Maklumat tambahan tu ialah pada 31 Disember. Akhir. Jadi, gaji belum bayar. Belum bayar berapa? 1,300 akhir. Ini pelajar. Jadi awal tak ada. Prabayar awal tak ada. Belum bayar awal pun tak ada. Prabayar akhir pun tak ada. Habis. Sekarang boleh tak carikan untung rugi? Boleh tak? Okey. Dah tentulah boleh. Berapa ribu ni? 15,600. 15,600. Jadi nak cari apa sekarang? Untung rugi. Berapakah gaji sebenar? Iaitu 15,600. Okey. Selesai pasal gaji. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa nak tanya? Boleh? Boleh. Boleh? Okey, berikutnya. Akaun yang kedua. Akaun apa tu dia suruh buat? Akaun sewa.
Sewa. Sewa dalam soalan, dalam imbangan juga debit. Sewa ni adalah debit. Debit menunjukkan belanja ke hasil? Debit, belanja ke hasil? Belanja. Sebab tu dalam akaun sewa ini cikgu letakkan sama macam gaji sebab dia dua-dua sama kategori, dia adalah belanja. Betul? Okey, kita buat sewa. Okey, apa lagi dia sewa? Sewa yang sudah bayar 5,200. Sewa terlebih bayar 400. Sewa apa ni pelajar? Terlebih bayar. Prabayar. Prabayar awal ke akhir? Akhir. Akhir. Okey, kita buat terus. Akhir. Jadi sewa yang sudah bayar ialah bank. Berapa ribu? 5,200. Bank 5,200. Okey, awal tak ada. Okey, akhir, prabayar akhir adalah 400. Okey, selesai. Okey, habis. Lepas tu imbangkan nak cari apa? Untung rugi. Berapakah nilai sewa sebenar? Tolong cikgu cari. Berapa? 4,800. Okey, boleh tak 4,800? Faham tak? Boleh yang lain? Boleh ikut? Cikgu terlajak masa sikit Cikgu tunggu sikit Cikgu habiskan lah sikit lagi ni. Sayang nak habiskan. Okey, berikutnya ialah commission belum terperoleh. Okey, commission. Kita buat account commission tak? Betul tak commission? Betul commission. Commission diterima. Commission diterima sebelah kredit. Jadi kalau dia sebelah kredit menunjukkan belanja ke hasil? Hasil. Hasil. Jadi tahu. Okey, ini hasil yang sudah terima 4,200. Dalam soalan commission belum terperoleh. Apa maksud belum terperoleh? Commission terlebih terima. Terlebih terima 460. Okey, buat tak commission diterima? Okey, berapa yang kita punya dalam soalan? Bank kita ialah 4,200. Sudah terima 4,200. Berapa belum terperoleh? 460 akhir. Okey. Cikgu salah letak Cikgu salah letak, sorry. Okey, habis. Okey, yang lain ada tak? Yang lain tak ada. Okey, boleh dapatkan 4,200. 4,200 tolak 4,600. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 3740. 3740. Okey, selesai. Okey. Dan last kali ialah akaun apa? Faedah. Faedah. Apa yang ada dalam faedah? Faedah ni ialah dia tak sebut pun faedah dibayar ke diterima. Faedah ni kedudukan dia sebelah kredit. Jadi faedah dibayar ke faedah diterima? Diterima. Diterima. Ini adalah faedah terima. Sudah terima 5,200. Yang belum terima akhir ialah 200. Okey, masukkan je. 5,200 yang sudah terima. Bank. Okey, jadi yang faedah belum terima. Berapa belum terima? Akhir. 200. Okey, habis. Boleh tak carikan untung rugi? Boleh? 5,400. 5,400. Boleh tak cari untung rugi? Berapa dapat? 400. Okey, faham tak kita pasal belanja ni? Yang hasil. Faham. Senang? Senang. Senang je. Tapi rasanya sebelum ni belajar macam susah kan? Kan senang je sebenarnya. Okey? Alright, jadi cubalah selesaikan yang mana tak lengkap tu, buat catatan sikit, lepas tu buat latihan-latihan tambahan, insya-Allah pelajar boleh. Pelajar jangan lupa, cikgu ingatkan, pelajar sambil-sambil ni cuti di Pawali ni, pelajar boleh ni tak? Pergi dekat channel saya ni, cikgu ada sharekan ni tau, soalan objektif. Soalan objektif. Pelajar depan saya ni ada join tak channel saya ni? Ada yang tak tahu ni. Okey, dalam channel saya ni cikgu dah masukkan soalan objektif, cikgu dah pecahkan soalan form 4. Soalan form 4 cikgu dah masukkan. Okey, soalan form 4 ni ialah soalan ikut topikal, sangat bagus. Jadi soalan kalau top modul 1, topik 1, apa soalan objektif dia? Pelajar buat. Pelajar buat pakai handphone pun boleh. Semua boleh. Dan jawapan lengkap dah ada dekat belakang pelajar. Jawapan lengkap dah ada dekat belakang. Pelajar tak tahu, pelajar tanya cikgu. Cikgu, kenapa jawapannya ni? Okey, sebelum tu pelajar kena kaji dulu. Pelajar tengok buku teks, cari jawapan. Cikgu tak dapatlah jawapan. Tak dapat jawapan, PM cikgu. Cikgu bantu terangkan. Okey, boleh tak pelajar? Pelajar yang dah dapat A, mesti markah objektif mesti 35/40.
Pelajar kena cuba buat ni. Kena selesaikan. Sebab awak dah habis topik dah. Boleh? Nanti bulan 11 kalau pelajar lanjutkan kelas tuition ni bulan 11, memang cikgu fokus topik-topik yang macam ni lah. Kita akan belajar technical objektif. Macam ni awak. Kita akan jawab nanti soalan satu, soalan structure. Macam mana nak jawab soalan structure. Cikgu bentangkan lagi. Bulan 11. Boleh ya? Kita akan habiskan ni dulu. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okey, boleh? Okey, diharapkan pelajar-pelajar nanti boleh lah nanti boleh ajak rakan-rakan join channel saya. Nanti kalau ada apa-apa pertanyaan nanti boleh beritahu. Okey, jadi itu saja. Happy Deepawali dan happy holiday minggu hadapan. Jadi minggu hadapan cikgu tangguhkan kelas dulu dan cikgu ganti pada hari Jumaat. Cikgu cuba nanti cikgu akan beritahu. Sebab cikgu dekat kampung, saya takut internet tak kuat. Kesian kat pelajar nanti. Okey, jadi kalau tak ada, cikgu akan, bila cikgu dah sampai ke rumah, cikgu akan ganti minggu tersebut, cikgu akan buat 2 kali kelas untuk awak. Okey, boleh ni? Boleh cikgu. Boleh? Okey, alright. Terima kasih semua. Jadi pelajar macam biasa pelajar. Jadi kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, terima kasih. Apa-apa nanti boleh PM cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, bye. Sama-sama. Cikgu Ali. Ya. Untuk modul tadi yang soalan objektif tu, cikgu galak tak print keluar. Sebab saya nampak ada 74 buku surat. Kenapa? Cikgu galakkan print. Bagus. Awak print, nanti bagus. Untuk form 5 pun bagus. Oh, dia ada kaitan dengan form 5 ke? Yelah, nanti awak periksa SPM kan, awak ulang kaji topik yang sama. Kalau awak tak percaya, nanti soalan awak tu, saya rasa soalan yang cikgu awak bagi, semua ada dalam tu. Buat je, saya garanti. Mesti ada punya. Boleh Tak rugi lah. Tak rugi buat lah. Memang tak rugi. Awak print pun berbaloi. Kalau awak print pun pergi kedai photostat ke print kan, memang tak inilah. Memang akan berbaloi lah awak print. Sebab apa? Soalan dia pusing-pusing soalan yang sama je. Betul. Boleh Ya. Cikgu satu lagi nak tanya saya tak berapa tahu nak beza yang maklumat tambahan dengan imbangan duga terselaras tu. Yang mana? Imbangan duga terselaras dan maklumat tambahan. Maklumat tambahan? Yang mana? Yang mana satu? Yang macam ni lah, yang cikgu sedang paparkan kat skrin. Kenapa? Saya masih kurang faham macam mana nak bezakan cara nak macam sewa dengan bukti maklumat tambahan yang mana. Lepas tu kiri dan kanan. Kiri dan kanan? Ya. Mana kiri kanan yang ini? Ya. Okey, ini gaji ni, pertama sekali awak kena ingat formula ni. Formula ni tadi cikgu dah terangkan macam mana nak ingat hasil. Ingat tak hasil tadi? Macam mana cikgu nak terangkan? Ingat tak? Ingat konsep ni hasil? Ya. Hasil kat bawah ni. Ingat tak kotak ni? Kotak ni awak dah hafal belum kotak ni? AS, LS, ingat tak kotak ni? Ya, faham tak? Kasih. Jadi hasil ni, bila kita buat akaun hasil belum terima debit. Belum terperoleh kredit. Awal. Ini untuk awal. Kotak ini dia dah bantu untuk kita ingatkan awal. Kalau hasil belum terima awal dekat debit. Belum terboleh awal dekat kredit. Boleh? Okey. Lepas tu kalau terbalik, kalau akhir kena terbalikkan. Akhir terbalikkan. Jadi kita dah lengkap dah. Okey, bank ni apa maksudnya? Bank ni adalah yang sudah terima. Berapa hasil yang sudah terima? Cari dalam soalan. Okey, dan last sekali cari apa? Untung rugi sebenar. Itu kena cari. Manakala belanja pula sama juga. Okay. So yang bank tadi sebenarnya dia kena ambil nilai sebenar daripada imbangan duga. Ya, bank tu bukan nilai sebenar. Bank tu adalah yang sudah bayar. Sudah bayar, sudah terima. Lepas tu dalam latihan cikgu katakan, kalau ada dua situasi. Ada soalan dia bagi buku tunai. Buku tunai ini ialah sama maksud sudah bayar. Sudah terima. Boleh. Jadi apa saja butiran daripada buku tunai mesti bank. Okey, mesti bank. Okey, kalau dalam imbangan duga pun maksud yang sama. Dalam imbangan duga, kalau soalan bagi awak imbangan duga tu ialah apa? Sudah bayar, sudah terima. Bagaimana nak tahu bayar ke terima? Kalau belanja, kalau debit itu adalah belanja. Gaji dengan sewa ni belanja sebab dia debit. Commission dengan faedah ni dia kredit sebab dia hasil. Jadi ini adalah belanja dan hasil yang sudah bayar dan sudah terima.
Dia ikut bahaya lah. Ya betul, ikut bahir. Okey? Faham. Alright. Okey, Ya. lepas tu maklumat taman ialah maklumat akhir. 31 Disember akhir. Kalau dia kata belum bayar, belum dijelaskan, belum bayar lah. Ya. Kalau sewa terlebih apa? Prabayar. 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 Macam itulah konsep dia. Okey. Boleh. Okey? Alright. Okey? Ya. Okey? Okey, nanti apa-apa cuba buat latihan dululah. Yang penting kena buat latihan Ya. banyak ni. Buat latihan-latihan cikgu awak, latihan buku teks pun lihat. Okey? Yes. Okey, alright. Jumpa lagi. Tapi tu satu lagi saya nak kongsikan pemeriksaan pertengahan tahun saya untuk prinsip akaun dapat 85. Wah, hebat. Wah, tahniah. Bila Ya. pertengahan tahun bila? Saya rasa bulan Ogos. Oh, bulan Ogos. Dekat sekolah awak belajar tak? Awak pelajar sains ke pelajar akaun? Akaun. Saya ambil akaun dengan ekonomi. Oh, bagus. Tahniah. Lepas ni, Ya. akhir tahun kita dapatkan A+. 90 ke atas. Ya. Okey? Tapi kat saya rasa sebab sekolah dia guru saya dia keluar PKK dengan akaun untung rugi. Ya. PKK dan untung rugi. Perdagangan, Ya. untung rugi Ya. dengan PKK. Boleh. Sebab apa kalau awak lihat nanti, bulan sepatu kita nak habiskan kelas yang kita jumpa minggu depan, cikgu nak habiskan ni. Semua soalan-soalan kecil-kecil. Sebab kita nak fokus kepada ini, pelarasan penyata kewangan. Cikgu nak uji lagi awak. Okey? Ya. Yang ni cikgu akan buat revision lagi. Kita buat penyata kewangan betul-betul kali ni. Dan kita pun nanti kalau awak tengok modul kita, yang modul yang keempat, cikgu ada bekalkan soalan-soalan SPM, betul? Soalan-soalan Ya. SPM penyata kewangan daripada 2012 sampai 2019, kita akan buat satu-satu semua soalan kebat. Okey? Okey, boleh. Alright. Okey, jadi teruskan Ya. kelas je lah. Jangan datang kelas. Hari tu pun ada sedikit kesilapan lah kat saya rasa kat yang akhir tu yang kat PKK tu. Oh, PKK. Biasa. Ada sedikit kesilapan. Saya rasa kat ambilan ke yang mana tu Okey. salah. Jadi awak kena kenal pasti kesilapan. Nanti tak pasti, nanti tanya cikgu. Okey? Okey, boleh. Okey. Telegram lah. Telegram cikgu. Okey. Okey, alright. Terima kasih, Jeng Fong. Terima kasih. Okey, bye.